Okey, kita semak sekejap. Semak sekejap live kita sama ada audionya okey ke tak okey. Mak kuat nak mampus. Alright, audionya okey, sempurna. Baik, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hasnizam Muhammadi, orang pertama komen pada malam ni. Ejal Kadir. Siapa lagi? Shantik PS. Ya, Waalaikumsalam. Siapa ni? Putra Bentayan. Nama. Fakrudin Muhammad. Waalaikumsalam. Muhammad Hanif. Waalaikumsalam kembali. Liza, Izzat Amir, Zubairi Junus, Wan Khairul Azri, Ravi Mahalingam. Ya, selamat malam Ravi. Siapa lagi? Anwar Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik. Basir Ahmad, Leon Kennedy. Ya, hello. Rosni Jalani. Salam dari perantauan Rosni Jalani. Dari mana? Dari Jeddah. Jeddah ke? Jeddah ke mana? Tak ingat saya. Dari Arab Saudi rasanya. No, dari Jordan. Dari Jordan. Zai alias Puan Lina. Ya, saya. Okey. Azmi Osman, soundcheck. Alright, baik. Assalamualaikum kembali dan Waalaikumsalam dikembalikan kepada mereka yang memberi salam pada malam ini. 27 Mei 2020, hari yang ke-20 berapa ni? PKPB. Dah lupa saya pun. Dah terlampau banyak sangat PKP, tukar PKPB sampai tarikh, sampai hari pun dah lupa ni. Tapi apa pun, selamat bertemu kembali dalam segmen dari wartawan bersama dengan pencerita pada malam ini. Tuan-tuan, kita bersama kembali selepas berhenti rehat sejak hari Sabtu. Hari Sabtu last kita buat live malam raya. Malam raya, dan kita rehat hari Isnin tak buat live sebab Isnin tu raya kedua. Bagilah Chan orang nak berkunjung-kunjung kan. Ada lagi ke yang masih lagi berkunjung pada malam raya kedua ataupun pada hari raya kedua? Sebab apa saya difahamkan, sudah banyak sekali kompaun dikeluarkan kepada mereka yang degil. Padan muka korang. Ada yang kata jangan kasar sangat. Tak ada, padan muka korang. Siapa suruh korang beraya sampai tak ingat dunia kan? Orang dah bagi tahu, duduk rumah diam-diam. Cukuplah dengan raya pertama. Raya kedua pun nak juga buat. Padan muka yang kena kompaun. Padan muka. Waalaikumsalam Siti Hazrina. Ya, Azmi Osman, Zefri Osman. Baik, sementara kita menunggu rakan-rakan yang lain masuk live, mungkin ramai yang tak perasan pun. Sebab sebab dah lama sangat tak buat live. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, keep sharing live ni tuan-tuan. Keep sharing. Hari Sabtu lepas saya perasan Sabtu lepas sharing yang paling sikit dalam sejarah saya buat live. Dalam sejarah sepanjang PKP lah. Sharing paling sikit, ada 200 lebih je orang share berbanding dengan sebelum ni sampai 1,500 sampai 2,000 share. Tapi alhamdulillah, satu impact, satu yang saya kira amat baik juga, walaupun share dia tak banyak tapi view tinggi. So tak apalah, tapi tak apa juga. Kita hargai juga. Kita juga menyeru kepada anda semua yang bersama pada malam ni untuk keep sharing. Apa salahnya untuk bantu menaikkan channel ataupun review ataupun view terhadap segmen dari wartawan kan. Keep sharing. Korang ada group, korang ada Facebook korang sendiri, korang ada page, korang ada macam-macam tempat, WhatsApp group dan sebagainya. Share lah. Kita nak bagi ramai orang dapat impact untuk bersama dengan kita pada setiap malam. Itu saja. Kita bukan nak kejar view. View tu nombor 2, tapi kita nak menyampaikan supaya ramai orang dapat berkongsi manfaat terhadap live yang disalurkan oleh segmen dari wartawan. Dia bukan apa tuan-tuan, macam saya tulis dekat saya punya Facebook, Azrul Effendi Sobri bukan seorang wakil rakyat. Tapi apa salahnya jika satu hari nanti channel pencerita ni boleh menjadi sebagai suara rakyat. Suara rakyat menyampaikan kepada pihak atasan, ataupun mungkin mereka sudah mula cakna. Maksudnya apabila kita sudah mula dikenali, apabila kita sudah mula mendapat tempat di hati masyarakat, di hati pimpinan, mungkin mereka sudah mula cakna, mereka sudah mula sedar bahawa adanya satu segmen yang melontarkan suara rakyat. Jadi apa salahnya korang share kan? Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak belanja lagu ni lah kejap. Lagu ni saya suka tengok, walaupun dia macam tak senonoh lah, tapi tak apa. Saya suka nak dengar lagu ni. Kita belanja lagu raya versi Daniel. Versi Daniel. Baik, jom kita dengar lagu raya versi Daniel. Tapi jangan lupa
Ada 3 minit, keep sharing. Okay, keep sharing kepada semua tempat yang korang ada. Okay, apa salahnya bantu untuk nak lonjakkan view Diary Wartawan bersama dengan pencerita. Baik, jom layan dulu lagu daripada Daniel, Raja Daniel. Terbaik. Okey lah. Okey. Gila ke dia ni? Dia ni gila ke? Daniel ni gila ke? Daniel lawak solo kan? Lawak solo. Baik tuan-tuan. Okey lah, tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa kita, tak payah fikirlah pasal view. Orang share kita hargai, orang tak share kita ucapkan terima kasih. Apa masalahnya kan? Okey, baik. Tapi yang pentingnya, matlamat sampai. Matlamat tetap kena jalan punya. Lantaklah awak nak kata apa. Tapi yang pentingnya pencerita tetap tetap mensasarkan matlamat utama, iaitu untuk menyampaikan kepada mereka yang memerlukan, yang dahaga, yang ketagih informasi-informasi yang terkini. Tadi ada yang komen, Cikgu kena pilih tajuk yang lebih panas sikit, macam tajuk IC hari tu hari. Kena faham. Diary wartawan bukan sekadar diwujudkan untuk menghentam ataupun untuk mencari salah kerajaan semata-mata, dan bukan sekadar untuk mencari isu semata-mata. Diary wartawan pada awalnya dilaksanakan ataupun diwujudkan pada awalnya diwujudkan lebih kepada untuk menyampaikan tentang COVID-19. Tapi apabila Diary wartawan sudah mula establish, saya sudah mula memikirkan kepada strategi kedua, iaitu Diary wartawan ni kena establish bukan sekadar COVID-19 dan bukan sekadar isu-isu panas semata-mata. Tapi Diary wartawan ni lebih meluas. Ia ialah suara rakyat. Ia ialah
satu medium penyampai, satu medium yang boleh memberi orang satu kesedaran, motivasi dan juga sentuhan psikologi kalau boleh. Dan bersesuaian dengan siapa saya. Saya seorang wartawan. Hari ini saya dah tinggal saya punya tech media. Selalu saya angkat tech media kan. Saya seorang wartawan dan saya juga ialah seorang bekas guru. Jadi tentu sekali berkisar dengan bidang kerjaya saya, dengan pengalaman saya, dengan kemahiran yang saya ada, saya tidak boleh meninggalkan bidang-bidang yang lain dan hanya fokus kepada isu-isu semata-mata. Jadi kena faham tu. Jadi kadang-kadang topik kita akan berkisar pasal COVID-19. Kadang-kadang akan berkisar tentang isu semasa yang panas. Yang panas-panas gila macam IC itu hari. Banyak lagi tuan-tuan isu yang saya belum kupas, yang saya belum buka lagi. Dan dari wartawan juga akan mengupas juga tentang isu-isu tentang bagaimana untuk memotivasikan orang. Kerana saya juga ada sejarah pengalaman-pengalaman yang mungkin boleh dikongsikan dengan anda semua, kan? Baik. Sendawa lagi ni. Maaf, tadi makan durian. Makan durian. Terkena saya, guys. Terkena saya. Durian kampung RM25 sekilo. Durian udang merah RM45 sekilo. Sebiji RM110. Durian udang merah. Gila tak gila? Baik tuan-tuan. Baik. Jom sambung dengan topik hari ni. Dah mula melirik-lirik ni. Tuan-tuan. Baik. 27 Mei 2020 tuan-tuan. Okey. Pada hari ini saya dah mula pening sebab ramai orang yang bagi saya pelbagai tajuk. Cikgu tolong ulas tajuk ni. Tolong ulas tajuk pasal pemandu mabuk lah, tolong ulas pasal tajuk penghantar makanan kena sepak lah. Lepas tu tolong ulas tajuk itu dan ini. Tapi once saya melihat kepada apa yang berlaku dalam negara melibatkan COVID-19, saya dah mula pening sebab sebenarnya isu dalam negara melibatkan COVID-19 sejak saya meninggalkan korang lebih kurang 3-4 hari, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, 5 hari. 5 hari saya tak bersama dengan korang. Banyak sebenarnya isu-isu semasa COVID-19 yang kita boleh kupas, yang kita boleh perhalusi, yang menimbulkan pelbagai tanda tanya, pelbagai persoalan. Benarkah Malaysia telah selamat? Benarkah Malaysia telah pulih? Benarkah kita sudah berada pada landasan yang kita boleh kata macam ya nak tepuk-tepuk pun tepuk lah. Okey tuan-tuan, jom kita pergi pada data hari ni. Sebab daripada data hari ni saya akan cerita sedikit tentang apa situasi sebenar yang mungkin korang tak perasan, yang mungkin orang terlepas pandang, yang mungkin orang rasa macam dah selamat sangat nak ni tuan-tuan. Okey, jom tuan-tuan. 27 Mei. Saya malas nak baca 5 hari lepas punya data. Sebenarnya data paling cantik, data paling best untuk kita nak sentuh ialah data semalam. Data 26 Mei. Saya ingatkan ada bunyi apa ni, dia orang tak habis-habis mercun kan. 26 Mei semalam, data yang paling panas, yang paling best. Tapi tuan-tuan tak apalah. Kita ambil dulu data hari ni. Ambil dulu data hari ni. Okey tuan-tuan, 27 Mei. Ada 42 kes yang pulih pada hari ini. Kembali meningkat berbanding semalam. Tapi tuan-tuan, daripada 42 kes pulih menjadikan 6,083 kes pulih keseluruhan. Tetapi tuan-tuan, data ataupun peratusan kes pulih sudah kembali merosot berbanding minggu lepas kerana disumbangkan oleh kes yang gila semalam dan 2 hari lepas. Semalam dan 2 hari lepas ada kes gila, kes yang sangat-sangat meningkat, yang menyebabkan data dan juga peratusan kes pulih tercalar. Okey, tak apa. Kan saya pergi bab tu. Tuan-tuan, 79 bawah 80. Sebelum ni kita dah mula nampak macam 82, 83. Come on. Tapi nampaknya dah kembali turun kepada 79.8% kes yang pulih keseluruhan. Okey tuan-tuan, 15 saja kes baru pada hari ini, dan dengan bangganya kita mengumumkan dengan berasa besar hati, tepukan diberikan. Okey, dengan rasa bangganya kita mengumumkan hari ini ialah hari pertama dalam sejarah
PKP, kes dalam negara. Kes dalam negara mencatatkan hanya 9 kes, iaitu di bawah angka 10. Buat pertama kalinya, kerana daripada 15 kes baru, 6 ialah kes import. Bermaksud 9 yang berlaku dalam negara. Pegang dulu. Hold my word. Hold my word. Kenapa saya kata, ya, ini kali pertama kita dapat bawah 10, dapat angka single digit. Tapi pegang dulu. Kenapa tiba-tiba kita sebut angka yang bercampur dengan warga asing. Sedangkan semalam kita kata jangan risau sebab angka semalam hanya 4 sahaja kes rakyat tempatan. Kenapa hari ini kita nak ambil kira pula kes warga asing? Baik, tak apa. Hold my word. Tuan-tuan, hari ini 6 kes import, 4 kes warga asing. Bermaksud daripada 9, hanya 5 sahaja rakyat tempatan. Hold my word. Pegang dulu. Saya akan pergi lepas ni. Baik, tuan-tuan. Menjadikan keseluruhan ataupun secara kumulatifnya, totalnya ialah 7,619 kes keseluruhan secara kumulatif. Baik. Okey, dan menjadikan hanya sekadar 1,421 kes aktif ataupun kadar keboleh jangkitan dalam negara. Baik. 8 dirawat di ICU, 4 memerlukan bantuan pernafasan dan tiada kes kematian baru direkodkan pada hari ini, menjadikan ia kekal kepada 115 kes kematian kumulatif, kematian keseluruhan ataupun secara peratusannya hanya 1.51%. Selesai bab data. Ada isu yang saya nak bangkitkan kat sini. Tapi sekejap. Isu yang saya kira agak menekan daya imajinasi korang. Ada isu yang saya akan sentuh yang akan membuat korang macam terfikir panjang, pening-pening kejap. Cikgu Azrul kembali kepada permainan data. Cikgu Azrul kembali bagi korang pening dengan data. Cikgu Azrul kembali buat korang rasa rusing dengan data-data. Gelap mahal. Okey, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Rumusan sidang media. Saya pergi dulu pada rumusan sidang media. Sebab ada 2-3 benda penting yang saya nak sentuh tentang rumusan sidang media. Baik, tuan-tuan. Okey. Hari ini, tuan-tuan, dilaporkan Kementerian Kesihatan secara terang-terang dalam siaran akhbar, bukan dalam soalan. Kena faham ya, apabila benda itu termaktub, terkandung dalam siaran akhbar yang diedarkan, yang dibacakan, bermaksud itu yang difokuskan oleh kementerian. Jika jawapan yang diberi dalam soalan media itu ialah soalan-soalan tambahan, jadi ini ialah benda yang termaktub, yang terkandung dalam siaran akhbar. Dengar, tuan-tuan. Diberitahu bahawa COVID-19 semakin serius. Worldwide. Jangan salah faham. Jangan cepat nak tikam saya. COVID-19 semakin serius. KKM tidak menggunakan frasa, tidak menggunakan perkataan COVID-19 serius. Tidak. COVID-19 semakin serius. Bermaksud, secara bahasa Melayu mudahnya, COVID-19 belum selesai dan semakin kritikal, dan tempoh untuk memulihkannya mengambil masa yang lebih panjang. Ini kerana, tuan-tuan, sudah direkodkan sebanyak 5.59 juta rakyat dunia, penduduk dunia telah pun terkesan dengan COVID-19. 5.59 juta. Malah WHO meramalkan, walaupun ada yang kata jangan percaya dengan ramalan, tapi unjuran penting untuk kita lihat. Kita tak boleh percaya sebulat-bulatnya sebab ini ialah ramalan manusia. Manusia hanya boleh meramal, tapi yang menentukannya, yang memuktamadkannya ialah kuasa Tuhan. Betul. That's right. I'm not argue with that particular. Cewa. Okey. Cuma saya nak sentuh kat sini ialah unjuran oleh pakar itu penting. Unjuran
menentukan sejauh mana kita perlu merangka sebarang langkah-langkah persiapan kita. Tuan-tuan, WHO meramalkan satu gelombang besar kedua yang disebut sebagai tsunami. Tahu, kalau tsunami ini besar, tsunami COVID-19 yang akan muncul pada pertengahan Jun. Tapi Malaysia optimis dengan kaedah yang kita buat sekarang ni. Malaysia optimis yang kita boleh menangani, boleh berdepan dengan tsunami ini dengan baik. Tuan-tuan, ini kerana dengan 5.59 juta kes seluruh dunia, dengan 610 kematian seluruh dunia, Malaysia menyumbang 0.14% daripada semua angka-angka ini. Tak besar. Malaysia bukan penyumbang terbesar, dan Malaysia juga berada pada satu kedudukan yang jauh daripada negara-negara lain. Kita dalam kedudukan yang 34 ke 35. Kita bukanlah awal-awal hari kita dalam top 20. Sekarang kita dalam kedudukan yang semakin ke belakang. Kita semakin baik, kita semakin pulih. That's why dengan kemampuan fasiliti perubatan kita, dengan pelbagai teknologi yang ada, dengan kemampuan makmal kita difahamkan menjelang minggu hadapan. Menjelang minggu hadapan, kementerian yakin kita mampu untuk proses 30,000 sehari sampel setiap hari. Bermaksud kita sudah mula cukup bersedia dengan pelbagai tsunami ke, pelbagai gelombang kedua ke, kita sudah cukup bersedia dalam konteks kemampuan perubatan. Malah pelbagai fasiliti yang ada hanya digunakan sekitar 15% sahaja. So kita sudah bersedia dalam segala kemungkinan. Fine. Tunggu sekejap. Baik. Jadi disebut pandemik ini dilihat semakin serius dan masih jauh untuk berakhir. That's why tadi ramai yang kongsikan pasal pengumuman oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Semua kelas-kelas pengajian tinggi akan hanya berjalan secara online sehingga Disember. Kecuali 5 kategori. Saya tak mau ulas sebab itu bukan tajuk saya hari ini. Cuma nak bagi tahu yang universiti akan tetap ditutup, hanya dibuka untuk 5 kategori sampai hujung Disember. So budak-budak yang sekarang ni ada di kampung boleh stay di kampung, belajar secara online. Sebab nampak tak betapa mereka dah mula melihat yang COVID-19 tidak akan semudah-mudahnya selesai sampai hujung Disember. Walaupun kita nampak macam wow, kita hanya ada 4 kes semalam dalam orang tempatan. Hari ini hanya 5 kes dalam orang Malaysia, dan hanya 9 kes dalam tempatan. Penularan dalam negara. Wow, kita sudah sukses, dah dapat single digit. No. Kementerian sendiri belum cukup bersedia untuk mengumumkan kita telah bebas. Okey? Baik. Okey. Jom sambung lagi. Okey tuan-tuan. Keseluruhan kes, malah KKM bagi tahu sekiranya masyarakat leka, KKM sendiri menjangkakan akan berlaku peningkatan kes secara mendadak dan seterusnya boleh mengakibatkan gelombang yang baharu bagi wabak COVID-19 di negara kita. Itu keyakinan KKM sendiri. Jika orang kita sudah mula leka dengan pelbagai SOP, dah leka gila-gila leka dah pun tuan-tuan. Malah pelbagai SOP yang diberi juga tak dipatuhi tuan-tuan. SOP bukan sekadar tak dipatuhi oleh orang kita, juga tak dipatuhi, juga tidak dipraktikkan dengan sempurna oleh mereka yang mula membuka gedung-gedung pasaraya, mula membuka kedai-kedai. Kan saya kongsikan apa masalah utama yang sedang disebut hari ini. Siapa yang pernah kena? Saya pernah kena. Cek saya punya suhu 29.5 darjah Celsius. Gila apa? Mana ada manusia suhu badan dia 29? Mana ada manusia dia punya suhu badan 29? Kan? Okey. Kan saya pergi dalam hal tu tuan-tuan. Jom pergi yang lain. Okey. Saya dah malas nak baca pasal angka Seri Petaling, angka madrasah. Saya nampak tak ada apa-apa perubahan yang menarik, kekal dengan angka yang sama. Kalau naik pun 1-2 kes saja, tidak begitu memberi masalah besar kepada negara. Sekarang ni masalah negara ialah masalah yang berlaku dalam depoh tahanan immigration ataupun DTI di Bukit Jalil, di Semenyih dan juga di Sepang. 3 DTI yang sekarang ni memberi ancaman besar kepada negara. Tapi hari ini kes tak banyak. Sebab semalam dengan 2 hari lepas dah pukal habis dah sapu habis. Baik tuan-tuan. Okey.
Hari ini ada 6 kes import. 6 kes import, 4 dari Mesir. Siapa yang nak tahu? Sebenarnya flight dari Mesir memang telah pun tiba dalam sehari dua yang lepas. Saya difahamkan ramai yang dah mula balik, dan nampak tak memang ada kes-kes baru dari kluster Mesir ni, dari mereka yang pulang dari Mesir. Kerana Mesir lah antara negara yang sekarang ni terbeban. Yang sekarang ni kes dia sangat-sangat tinggi, tuan-tuan. Sangat-sangat tinggi. Dan kematian juga sangat-sangat tinggi. Sedangkan dalam masa yang sama, pimpinan Mesir menyebut dalam sidang media mereka bahawa nothing. Tak ada apa yang perlu dirisaukan. Hebat dia orang ni. Baik, tuan-tuan. Baik, sambung. Okey, bagi DTI, bagi 3 DTI, okey, iaitu Depoh Tahanan Immigration. Yang pertama, Bukit Jalil, sudah ada 282 kes positif. Gila ramai. Daripada 1,544 sampel diambil, 282 positif. Dan semuanya warga asing. Fine, stop. Tak apa. Saya tak mau ulas panjang kerana saya nak pergi dalam topik ni lebih detail. Okey, lebih detail. Panjang sikit, korang tunggu jap lepas ni. Okey, baik. DTI Semenyih, 1,758 sampel diambil, 66 positif, 1 orang staff. Siapa staff tu entah. Baik. DTI Sepang, 1,450 sampel diambil, 36 positif, dan semuanya ialah warga asing. Baik, tuan-tuan. Okey. Dan daripada keseluruhan kes ini, kita dapat lihat sekitar 300 lebih warga asing. Sekitar 300 lebih. Berapa ni? 282 campur 66, jadi 34 lebih. Jadi 340 lebih campur ni. Jadi lebih kurang dalam 380 orang. Lebih kurang 380 orang warga asing yang positif di 3 DTI. Di 3 DTI ataupun Depoh Tahanan Immigration. Baik, tuan-tuan. Semalam KP mengumumkan yang jangan risau. Jangan risau sebab mereka ini memang dalam DTI dan mereka ini tidak akan menjangkiti orang luar. Alright? Tak apa. Saya bukan nak argue dengan KP, saya bukan buat live untuk nak menyalahkan kementerian, tidak. Saya cuma nak beri penjelasan bagi korang faham. Bagi korang mengerti sebenarnya apa yang kita risaukan. Apa yang saya sendiri secara personally risaukan dengan apa yang ditunjukkan dengan figure-figure ini, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Okey. Sambung lagi, tuan-tuan. 3 kluster dah pun tamat dia punya pemantauan. Kluster Menara City One, Flat PKNS dan petugas kesihatan Sabah dah settle. Dah dipantau selama 28 days, 28 hari, dan no more new case. So settle. DTI Bukit Jalil tambah 1 orang hari ini, Pudu tambah 1, dan daripada kapasiti 45 makmal, kita setakat ini mampu membuat 27,677 saringan. Semalam kita buat 21,437 sampel, iaitu sekitar 77% daripada keseluruhan kemampuan kita. Baik, tuan-tuan. Dan daripada 3,133 antigen rapid test kit yang kita gunakan untuk mengambil sampel, 45 positif. Dan 1 kes yang positif dari Balai Polis Dang Wangi. Yang ini saya tak dapat satu kepastian. Malah dalam laporan akhbar oleh semua media hanya melaporkan 1 kes positif dari Balai Polis Dang Wangi. Siapa yang positif? Polis? Tahanan lokap? Atau siapa? Atau staf-staf yang bertugas? Atau mungkin anggota-anggota sokongan? Mereka yang bekerja di sekitar kawasan atau yang bekerja sebagai memberi bantuan, yang memberi khidmat kepada balai polis, entah. Tapi ini 1 kes sporadik. Ini 1 kes sporadik baru di Balai Polis Dang Wangi. Siapa yang tahu di mana lokasi Balai Polis Dang Wangi? Dang Wangi berada di belakang Menara City One. Di belakang Menara City One. Dan siapa yang tak tahu? Yang saya tahu, saya melihat ketika saya pergi ke Menara City One untuk membuat tinjauan pada hari kedua PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan, diperketatkan di kawasan Menara City One. Memang pada ketika itu ramai anggota-anggota baru yang melaporkan diri, kadet, saya tak sure kadet ke apa ke, tapi ramai anggota baru yang melaporkan diri yang bertugas di Balai Polis Dang Wangi masih lagi berlegar dalam kawasan
Maidin membeli belah di sana, dan ketika itu belum lagi dilaksanakan PKPD untuk Selangor Mansion dan juga Melayan Mansion. Jadi saya sekadar membuat tanggapan ataupun kemungkinan berlakunya penularan melibatkan mungkin anggota ataupun mungkin sesiapa yang bertugas di Dang Wangi, kerana mungkin terkesan dengan apa yang berlaku di Menara City One ataupun yang melibatkan Selangor Mansion dan juga Melayan Mansion. Kerana pada hari kedua PKPD di Menara City One, Selangor Mansion dan juga Melayan Mansion belum lagi dibuat PKPD. Okey, faham eh? Faham eh? Alright. Tuan-tuan, sambung tuan-tuan. Sambung. Alright. Okey. Kebetulan tadi saya dapat satu call daripada seorang guru gym. Sifu gym. Coach nama besar dalam bidang bina badan. Dia ialah seorang jurulatih. Dia jurulatih kepada Datuk Sazali Samad. Besar nama ni, iaitu Abdul Halim Budin. Abang Abdul Halim Budin ialah seorang jurulatih gym yang memang terkenal dalam negara, dan dia melahirkan ramai orang. Bayangkan seorang nama besar jurulatih negara call saya. Thank you Abang Halim kerana percaya dengan pencerita. Abang Halim call saya. Dia beritahu, cikgu, saya nak buat satu aduan. Saya minta cikgu tolong bawa dalam live cikgu malam ni. Tadi Abang Halim pergi ke Tesco. Tesco maksudnya, Tesco ke Giant, antara dua tu lah. Tesco ataupun Giant. Abang Halim ni usia dia pada warga emas lah, sebab dia dah lebih 60 tahun. Jangan pula marah dia. Sebab walaupun kementerian ataupun MKN bagi tahu tidak digalakkan warga emas ataupun kanak-kanak dibawa ke mana-mana pusat beli belah atau ke mana-mana pasar raya, tapi ia hanya satu ketidakgalakan. Ia bukan satu arahan ataupun satu undang-undang yang mengharamkan mereka untuk pergi berkunjung ke pasar raya. Jadi Abang Halim ni dia bukan orang sakit, dia sihat. Oh, jurulatih gym. Gila badan dia. Kalau dia main gym, saya pun kalah lah dengan dia. Sebab apa? Saya orang muda pun kalah lah dengan Abang Halim ni. So dia ni memang kuat walafiat. Jadi dia mungkin dia nak pergi beli barang dekat Tesco. Jadi bila dia pergi beli barang, yang pertama ketika dia beratur dia tunjuk IC dia. Dia warga emas, bukan dia seorang. Ada lagi 4-5 orang warga emas yang juga hadir untuk nak beli barang di Tesco. Tapi pihak Tesco ke Giant saya lupa dah, tapi dia orang tak benarkan warga emas ni untuk masuk dulu. Dia orang suruh beratur macam orang lain, dan mereka ni terpaksa menahan penat berdiri, dan mungkin ada yang duduk lah. Cuma layanan terhadap warga emas tidak diberikan sewajarnya. Sepatutnya mereka ni diberi ruang untuk masuk lebih awal ataupun untuk diberi akses lebih mudah untuk permudahkan mereka supaya tidak bercampur dengan orang lain. Okey, fine. Satu hal. Yang kedua apabila diambil ujian suhu badan menggunakan termometer, Abang Halim punya suhu badan mencatatkan 35 something. 35 ke 33, saya lupa dah. Tapi tadi disebut bawah 36 lah. 35 something. 33 kot kalau saya tak silap. Tadi disebut 33 kot. So, Abang Halim tanya dia. Sekejap saya buka balik tadi dia punya message. Halim Budin, Abang Halim Sebab lepas dia call dia hantar pula message. Okey. Dia kata, okey, lama saya tak dapat tengok lah kat sini. Okey, tapi tadi ada dia up dalam dia punya Facebook. Dia kata dia punya suhu badan sekitar 33 ke 35. Jadi dia ni orang sport, orang sukan. Dia ni memang dia lagi expert pasal sistem tubuh badan dan sebagainya, sebab dia ni tahu pasal sistem tubuh badan ni. Dia jurulatih negara. So dia pun pertikai. Dia kata mana boleh suhu badan saya macam ni? Sebab suhu badan manusia yang normal menurut kata KKM, hari ni KKM sendiri mengesahkan bahawa suhu badan manusia yang normal, mana tadi suhu badan manusia yang normal ialah berada pada 36.6 sampai 37.2. Kalau lebih daripada itu, dia tak sihat, dia demam mungkin. Kalau bawah daripada itu tak boleh diterima. So maksudnya dia mesti 36 ke atas lah, 36 ke 37 something. Point 2. Baik. Tapi Abang Halim dapat 35.
So dia pun pertikai. Dia kata, you tahu tak pasal SOP mengesan suhu? So staff dia kata apa? Tahu, saya cuma perlu ambil suhu awak, saya cuma check. Abang Halim kata, awak calibrate tak alat ni? Awak check tak alat ni? Dia kata, saya tak tahu. Saya cuma diajar untuk saya nak ambil suhu badan orang. Abang Halim kata, tak boleh. You kena calibrate alat ni, you kena make sure dia tepat. Dan mengejutkan, datang pula orang lain, seorang staff lain datang dengan belagak dia, dengan kasarnya dia tanya, sekarang you mau suhu berapa? You mau suhu berapa? You mau suhu berapa? Apa? Dia marah macam tu sekali. You mau suhu berapa? Boy. You mau suhu berapa? Dia tak nampak depan itu seorang jurulatih bina badan. Kalau dia kuat sekali, dia melekat, tak lari kau. Nampak? Dia boleh tanya, you mau suhu berapa? Abang Halim kata, tak. Sebab sekarang masalahnya, suhu saya ni tak logik. So, dia ambil alat lain, dia check. Lepas tu, masa Abang Halim nak tulis dekat buku tu, tuan-tuan, dekat buku rekod kemasukan ke dalam pasaraya tu, lebih 10 orang yang suhu dia berada pada satu keadaan yang tak masuk akal. Ada yang 33, ada yang 31, 32, ada yang 35. Ramai sekali yang berada pada yang dicatatkan pada suhu yang tak masuk akal. Jadi Abang Halim kata, cikgu, ini benda ni tak masuk akal, cikgu. Benda ni tak logik, cikgu. Benda ni tak sepatutnya berlaku begini. Macam mana dia orang tak faham SOP? Alat yang dia orang guna, dia orang tahu tak cara nak calibrate semua everything? Tak tahu pun. Tuan-tuan, fine. Saya memang dah rancang nak bawa isu ni pada malam ni, tapi tiba-tiba tadi masa sidang media oleh KKM, wartawan tanya. Bermaksud benda ni sudah jadi satu isu nasional, satu isu tempatan. Wartawan tanya kepada Datuk Nur Hisham Abdullah, Datuk, macam mana pasal prosedur ni? Dan KKM sendiri mengesahkan bahawa suhu dia mesti 36.6 sampai 37.2. Bermaksud kalau nak masuk ke pasaraya, mesti pada suhu yang sihat, yang normal. Baik, fine. Tapi mujurlah. Jawapan Datuk Nur Hisham pun bijak juga. Tapi walaupun bijak, tetap saya nak argue. Baik. Jawapan dia bijak. Dia kata macam ni, suhu badan tidak mencerminkan apa-apa sebenarnya. Dia hanya mencerminkan orang itu demam ataupun tidak. Dan tidak semua pesakit COVID-19, tidak semua mereka yang terkesan dengan COVID-19 juga ada gejala demam. Tak semua orang yang ada COVID-19 dia demam. Ada orang dia sihat walafiat. Dia sihat. Tapi dia ada COVID-19. Jadi antara simptom-simptom lain yang juga boleh dikesan, yang boleh kita lihat, yang kita boleh bagi perhatian juga, ialah kelesuan tubuh. Kalau kita lihat, kawan-kawan kita ataupun mereka yang berada di sekitar kita nampak lesu tubuhnya. Nampak dia tu penat gila. Dia lesu gila. Lepas tu, dan dia dia beritahu yang dia hilang dera bau. Dia tak boleh nak bau dengan baik. Letak durian pun dia tak boleh nak bau dengan baik, kan? Jadi orang macam ni juga mungkin sedang menderitai, sedang membawa COVID-19. Tapi saya still nak argue, no. Yes, betul, walaupun suhu itu, walaupun demam itu bukan satu simptom yang kita kira sebagai simptom yang tepat, yang mesti, yang pasti. Tapi pengesanan ataupun SOP mesti solid. Mesti kena solid. Tak boleh nak main-main sekadar ada. Nak masuk sekadar ambil point, jalan. Ambil jalan. Oh, tak boleh macam ni. Sebab bagi saya ini tidak memadai untuk kita nak mengatakan yang kita telah melaksanakan SOP. Tak boleh. Jadi benda inilah yang saya kira kementerian ataupun mana-mana badan yang melaksanakan, yang memberi SOP kena pastikan kalau peniaga ataupun kalau mana-mana premis yang nak beroperasi mesti menggunakan satu alat yang betul-betul dikalibrasi ataupun yang betul-betul dipastikan tepat penggunaan dia. Jangan sampai yang masuk tu demam tapi dicek dia sihat. Tak boleh lah. Saya pernah kena. Saya nak masuk ke office, tiba-tiba dia orang cek saya punya suhu saya 31.5. Saya kata gila apa? Mana masuk akal 31.5 manusia normal macam saya ni? Tak masuk akal tuan-tuan. Tak masuk akal. Okey? Baik tuan-tuan.
And then sambung tuan-tuan, lain-lain saya kira tak ada apa yang menarik, cuma dia kata hari ni ialah hari pertama kita dapat bawah 10. Okay, fine. Sekejap lagi saya sambung. And then minggu depan, okay, tak payah. Minggu depan akan sampai 30,000 sampel, tak apa. Baik, ada dua isu besar. Baik, jom kita pergi pada dua isu besar. Bukan isu besar. Jangan kata saya sengaja nak buat isu. Nah. Bukan sengaja nak buat isu, tapi saya nampak ada dua benda saya nak bawa. Saya peram nak bawa hari ni, tuan-tuan. Jadi saya bawa hari ni, selepas saya peram. Semalam saya geram je nak buat live. Tapi sebab tak boleh nak buat live. Sebab dah janji kan nak buat cuma pada hari Rabu kan. Baik, dua benda saya nak sentuh. Yang pertama, semalam dalam sidang media KKM dia sebut, jangan risau dengan angka semalam. Tuan-tuan, semalam 187 kes baru dilaporkan. 10 kes import, 173 warga asing, 155 daripada depoh tahanan imigresen dan 13 kluster pengawal keselamatan ceras. 4 sahaja rakyat tempatan. Maka berlegarlah di pelbagai media sosial mengatakan bahawa kita sudah berjaya. Kita sudah nampak kejayaan kita. Kita sudah mula boleh bernafas lega. Kita sudah mula boleh nak bertenang. Kerana katanya hanya ada 4. Malah kawan-kawan saya yang datang jumpa saya dekat office, lepak sebelah saya, Rol, hari ni 4 kes je, Rol. Hari ni hanya ada 4 kes je orang kita. Yang lain tu semua warga asing, Rol. Yang ramai tu dalam depoh. So kita tak ada apa nak risau kan. So confirm PKP tamatnya lah, Rol. Confirm PKP ni akan stop. Penuh yakin. Tuan-tuan, jom kita kira sekejap data semalam. Tuan-tuan, semalam 173, dengar, 187 kes keseluruhan. 10 kes import. Bermaksud daripada 10 kes import bermaksud 177 kes tempatan dalam Malaysia. 10 import, 177 kes dalam Malaysia. 177 kes dalam Malaysia, 4 orang Malaysia, 173 orang warga asing. Dan Kementerian kata jangan risau sebab 155 dalam depoh tahanan. Tuan-tuan, kalau kita tolakkan 173, okey, 173 tolak dengan 155, okey, kita akan dapat sekitar 18 kes warga asing yang bukan dalam depoh tahanan. Okey, saya tak risau dengan 155 dalam depoh tu, tuan-tuan. Saya tak risau dalam risau. Saya tak risau dalam risau. Saya risau dalam tak risau. Saya tak risau dalam risau. Okey? Kan saya explain kenapa saya tak risau dalam risau. Saya pergi dulu kepada 18 ni. Baik. 155 dalam tahanan, dalam depoh tahanan. 18 yang di luar depoh. Tuan-tuan, tadi Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan ada 2 kategori warga asing di Malaysia. Yang pertama, warga asing yang memang parti. Pendatang asing tanpa izin, yang lahabau ni, yang masuk tanpa izin ni, yang merentasi sempadan negara tanpa izin, yang patut kena halau, yang patut kena sepak terajang, halau balik. Dia orang ni degil. Dia orang ni betul-betul merosakkan, mengganggu sistem negara. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah warga asing yang masuk dengan 3 dokumen, iaitu dokumen permit pekerjaan mereka, pasport semua ada. Satu lagi tu apa? Kalau dengan CIDB 3. CIDB kalau pekerja pembinaan ada 3 dokumen, iaitu permit kerja mereka, pasport mereka dan juga permit untuk mereka bekerja di sektor pembinaan. Ada tiga dokumen yang mereka kena bawa, mereka kena pegang. Ini ialah warga asing yang sah, yang dibawa masuk dengan jalan yang sah. Mereka ialah kategori pekerja yang menyumbang kepada sektor ekonomi yang penting diperlukan oleh negara kita. Antaranya ialah bibik-bibik di rumah yang bekerja kerja dalam sektor pembersihan bangunan, yang kerja di pembinaan. So ada 2 ni. Satu parti lahanat, yang kedua dipanggil sebagai warga asing yang sah, tuan-tuan. So semalam 155
yang dikesan positif dalam depoh tahanan. Ini memang parti lahanat. Okey? Ini memang parti lahanat. Tapi ada lagi 18 kes yang dikesan di luar depoh tahanan. Itu bukan parti, tuan-tuan. Itu ialah warga asing yang sah. So sekarang, tuan-tuan, kalau kita kata hanya 4 sahaja kes melibatkan rakyat tempatan, melibatkan orang Malaysia, jadi tak perlu risau. Salah, tuan-tuan. Saya argue dengan statement ini. Saya argue dengan statement ini. Kerana walaupun hanya 4 warga tempatan dan 18 itu warga asing, tapi mereka ialah warga asing yang bebas boleh bergerak ke sana sini. Mereka seperti kita yang boleh masuk panggung wayang. Mereka seperti kita yang boleh pergi ke mall. Mereka seperti kita yang boleh pergi ke sana sini. Mereka seperti kita yang boleh melepak di mana-mana pun tanpa halangan. Sebab mereka ini ialah warga asing yang diberi kebenaran untuk berada dalam negara. Status mereka sama macam kita, cuma dibezakan dengan IC. Bermaksud, mereka juga berpotensi untuk berjumpa dengan sesiapa sahaja secara bebas. Mereka juga boleh menularkan wabak COVID-19 kepada sesiapa sahaja tanpa ada had. Mereka boleh tinggal di mana-mana. Mereka boleh menyewa di mana-mana. Mereka boleh pergi ke mana-mana. Jadi mereka juga seperti kita sebenarnya. Cuma bezanya ialah 4 yang tadi ialah 4 yang ada IC biru. Yang 18 ini ialah mereka yang warga asing yang tidak ada IC, tapi mereka juga boleh bebas dengan kita. Betul lah, memanglah tak boleh masuk panggung wayang masa PKP. Saya cuma nak bagi tahu yang mereka dengan kita juga sebenarnya bebas ke mana-mana, tuan-tuan. Status mereka sama macam orang yang buka kedai, warga Aceh yang buka kedai. Mereka warga asing. Tuan-tuan, kalau kita nak mengatakan yang kita tak perlu risau dengan kes warga asing dan kita hanya perlu risau dengan kes warga tempatan, kenapa Singapura nak risau? Kenapa Singapura nak risau? Sedangkan Singapura ialah negara yang paling teruk sekarang ni dalam Asia Tenggara, tuan-tuan. Malah, tuan-tuan, kita sendiri sebagai warga tempatan, sebagai orang Malaysia, selalu menuding jari ataupun selalu melihat sampel Singapura. Kita kata, tengok Singapura teruk. Bagai nak gila. 800 kes sehari. 600 kes sehari. Beratus-ratus kes sehari. Sampai puluh-puluh ribu kes kumulatif. Kita kata Singapura teruk. Tapi sebenarnya, kalau kita ambil kira, kita punya persepsi bahawa kita hanya perlu risau jika kes itu melibatkan local case, melibatkan kita, melibatkan orang Malaysia, kenapa Singapura nak risau? Kenapa kita nak pandang Singapura? Sebab Singapura, majoriti kes mereka ialah majoriti kes yang melibatkan warga asing, tuan-tuan. Termasuklah orang Malaysia di Singapura. Orang Malaysia di Singapura, korang sedar tak? Orang Malaysia di Singapura sama status macam orang Indonesia, orang Bangla di Malaysia yang ada permit kerja. Orang Malaysia di Singapura juga ialah warga asing di Singapura. Orang Indonesia di Singapura juga ialah warga asing di Singapura. Jadi sebenarnya kes-kes positif yang melibatkan warga asing juga yang bebas ini, warga asing yang ada permit ini juga kategori yang perlu kita risaukan. That's why, nampak tak, semalam kalau nak ikut, kenapa semalam kita tak sebut kita dah bebas, hanya ada 4 kes warga tempatan? Sebab kementerian sedar bukan hanya 4 kes, tapi kena campur dengan 18 tu, menjadikan 22 kes dalam negara semalam. Tuan-tuan, bukan sekadar 22, campur dengan 173, campur dengan 155, campur dengan 155 kes dalam depoh tahanan, menjadikan 177 kes dalam negara. Hanya 10 kes import. Cuma saya setuju bahawa 155 kes lagi melibatkan dalam depoh tahanan. So tak perlu risau. Mereka ni dah memang dalam depoh tahanan. Yes, you are right. Tapi tuan-tuan, persoalannya sekarang, tuan-tuan, sampai hari ini belum ada sebarang keputusan, belum ada sebarang rumusan tentang dari mana penyakit COVID-19 boleh masuk ke depoh tahanan immigration. Belum ada sebarang rumusan, walaupun kementerian mengatakan bahawa mereka sudah ada jangkaan.
tapi mereka tak boleh nak buat satu pengumuman atau satu kesimpulan kerana mereka belum mendapat satu rumusan yang paling tepat untuk merumuskan semuanya. Tuan-tuan, untuk makluman, depoh tahanan imigresen di Bukit Jalil, tuan-tuan, daripada 3 blok yang terkesan dengan COVID-19, blok A, blok B, blok C, saya lupa. Tapi saya rasa semalam saya tak silap, blok A, blok B, blok C. Blok A ialah tahanan imigresen ataupun parti tahanan yang masuk sebelum 18 Mac, sebelum PKP. Jadi tuan-tuan, dekat blok A ada kes positif. Fine. Blok A kita anggap mungkin ada kes berlaku melibatkan dalaman mereka. Ini pun memeningkan. Macam mana diorang boleh terjangkiti sedangkan mereka sudah berada sebelum PKP? Sudah lebih 2 bulan. Kata COVID-19 hanya ada 14 hari incubation period. Tapi dah lebih 2 bulan. Tiba-tiba meletus kes dalam blok A. Sekarang tuan-tuan, blok B dan juga blok C, tuan-tuan, 2 blok yang juga positif COVID-19, yang terkesan dengan COVID-19. Blok B dan juga blok C ialah blok yang mana menempatkan mereka yang dihantar dari kawasan PKPD. Untuk makluman semua, siapa yang dihantar ke depoh tahanan imigresen dari kawasan PKPD ialah mereka yang telah disaring sepenuhnya. Disaring sepenuhnya bermaksud jika negatif, jika tidak terkesan dengan COVID-19, baru dihantar ke depoh tahanan imigresen. Jadi tuan-tuan, macam mana blok B dan juga blok C boleh terkesan sedangkan KKM mengesahkan, Ketua Pengarah KKM mengesahkan tiada connection antara blok B dan juga blok A. Kalau blok A positif COVID-19, macam mana blok B dan juga blok C boleh terkesan sama? Sedangkan blok B dan juga blok C ialah mereka yang datang daripada kawasan PKPD yang sudah pun dibuat saringan swab test ketika mereka ditahan dalam kawasan PKPD. Jadi, 2 ataupun 3 persoalan boleh kita lontarkan yang saya kira kementerian pun turut melontarkan isu yang sama, iaitu dari mana datangnya COVID-19 dalam blok B dan juga blok C sedangkan semua sudah disaring. Saya membuat 2-3 rumusan ataupun 2-3 hipotesis lah. Yang pertama ini memungkinkan ini memungkinkan bahawa kemungkinan sampel yang dibuat tidak tepat sepenuhnya. Dan ini bukan main-main, tuan-tuan. Ini bukan sengaja saya buat satu tanggapan. Ini telah pun dibuktikan dalam kes ibu angkat Puan Aiza. Saya suka ulang-ulang benda yang sama. Kalau Puan Aiza ada, dia boleh sahkan. Puan Aiza mengesahkan ibu angkatnya pada swab test yang pertama negatif COVID-19. Tapi apabila dia tumbang, selepas duduk rumah 3-4 hari, dia tumbang dan diambil swab test kedua, dikesan dia positif COVID-19. Jadi ini juga membuktikan ada berlakunya false result. Maksudnya result yang tidak tepat. Dan ini juga dibuktikan dengan kes di UUM Sintok baru-baru ini. Apabila ada pelajar yang positif COVID-19 dengan menggunakan antigen rapid test kit. Tapi apabila dibuat test kedua menggunakan swab test, dia negatif pula COVID-19. Menunjukkan pula ada berlakunya false positif menggunakan antigen RTK ataupun antigen rapid test kit. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, adakah kemungkinan mereka yang masuk ke dalam blok B dan juga blok C terjangkiti kerana Sekejap, saya ada dengar sound. Masuk. Okey. Mungkin melibatkan anggota ataupun petugas imigresen sendiri ataupun mereka yang bekerja di sekitar kawasan itu. Mungkin. Dan ini disahkan juga oleh KKM apabila mereka mengatakan ada kemungkinan itu. Tapi sekarang sampai hari ini belum ada sebarang keputusan ataupun rumusan tentang apa yang berlaku ketika ini. Ya, betul. Saya petik satu komen daripada orang ni.
daripada Adi Syafiq, test kit satu dunia di mana ada 100% tepat. Yes, betul. Adi Syafiq, betul. Saya setuju. Dan saya menegaskan benda ini kerana jika saya nak korang faham kenapa saya ulas benda ni. Jika swab test yang dibuat melibatkan ratusan parti yang sudah ditempatkan di 3 DTI tidak tepat sepenuhnya dan berlakunya penularan dalam DTI kerana masalah ketidaktepatan ini. Tuan-tuan kena ingat itu ialah kes yang sudah masuk dalam DTI. Mereka ni parti, tuan-tuan. Tapi kena ingat, Selangor Mansion, Melayan Mansion, Pasar Borong Selayang, mana lagi? Menara City One dan banyak lagi tempat-tempat yang mereka sudah pun membuat saringan ketika membuat PKPD, ramai sudah pun bebas kerana negatif. Dan mereka bukan parti. Mereka sekarang sedang bebas di luar sana. Dan cuba bayangkan, jika benar yang ada berlakunya false sample test dalam kalangan warga asing yang sudah bebas ketika ini. Yes, kita jangan risau dengan kes dalam DTI. Tak perlu risau sebab kes dalam depoh tahanan immigration dah pun ditempatkan di sana, tak ada masalah. Takkan membawa kesan pada kita. Sekarang saya ajak korang fikir, jika benar berlakunya false sample test di kalangan warga asing, tuan-tuan, ramai warga asing yang sudah pun bebas ketika ini selepas kawasan PKPD mereka dibuka kembali. Ramai warga asing yang sudah mula bebas. Mereka ni ialah warga asing. Tadi korang ingat tak tadi? Tadi saya sebut ada 2 kategori warga asing. Pertama parti lahanat, yang kedua ialah warga asing yang ada dokumen. Dan warga asing yang dalam kategori kedua ni, kalau mereka berada dalam kawasan PKPD sebelum ini, mereka telah pun bebas untuk bergerak, bekerja dan berada dalam masyarakat. Dan mereka ada di sebelah rumah kita, di sebelah taman kita, di hadapan taman kita, dan mungkin beratur bersama dengan kita dekat pasar raya, beratur dengan kita dekat pasar, dekat kedai-kedai acih dan sebagainya. Dan mereka ini, kalaulah mereka sedang membawa wabak COVID-19 seperti mana yang berlaku dalam rakan-rakan mereka, apa beza parti dengan mereka? Yang membezakan hanya engkau ada dokumen, mereka tak ada dokumen. Itu je beza dia. Tapi parti dah selamat. Parti dah selamat simpan dah. Parti dah selamat simpan. Tapi warga asing yang ada dokumen sekarang ni, mereka bersama dengan masyarakat. Jadi kalau nak kata saya tak perlu risau, kalau saya nak kata saya tak perlu risau langsung pasal data hari ini, kalau dan juga data semalam, saya kata tak, saya risau. Sebab kalau mentaliti orang kita masih lagi hanya melihat kepada satu skop, iaitu jangan risau kerana hanya 4 kes warga tempatan kena semalam, hanya 5 kes warga tempatan kena hari ini. So, kita sebenarnya tak ada masalah pun. Yes, betul. Betul dalam tidak. Jangan hanya pandang kepada kes warga tempatan. Sebab tuan-tuan, kita kena juga bagi penekanan penuh kepada kes warga asing, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, warga asing sekarang ni masih lagi bersepah di luar sana, tapi mereka ni ialah golongan yang sah, yang kita tak boleh nak marah. Cuma saya harap satu penekanan diberikan kepada angka yang juga melibatkan warga asing. Janganlah panik semua orang nak happening, nak bergembira, beryak-yak kerana melihat hanya ada 4 kes, 5 kes orang tempatan. Salah sangat-sangat korang punya persepsi. Jadi hari ini saya ajak korang untuk sama-sama untuk nak tukar mindset korang. Jangan hanya tengok kepada warga tempatan punya kes semata-mata. Juga lihat kepada warga asing yang bukan dalam DTI yang sekarang sedang berada di luar. Tuan-tuan, hari ini ada berapa?
Hari ni ada maaf saya, hari ni ada berapa? Hari ni ada 15 kes dan beberapa kes daripadanya ada melibatkan juga kluster tapak pembinaan di Setia Alam 2. Jadi hari ini disebut ada 5. Ada 5 kes warga tempatan. Tapi ada 4 kes warga asing. 4 itu juga sepatutnya diambil kira. So saya anggap baguslah dengan kejujuran KKM hari ini. Kerana KKM mencampurkan sekali. Dia sebut ada 9 kes penularan dalam tempatan. Dia ambil kira 4 campur 5. 4 warga asing campur 5 dengan orang Malaysia. Baguslah. Sedangkan semalam, kita sibuk melihat kepada angka 4 sahaja. Tak ambil tahu yang 18 ni. Pelik kan? Pada masa yang sama ketika hanya 4 kes warga tempatan, kita sibuk dengan 4 ni, kita abaikan yang 18 ni. Dan hari ni, apabila kes dapat bawah 10, baru nak campur sekali dua-dua ni. Tak boleh lah. Kena konsisten lah. Kena konsisten menyatakan warga asing juga termasuk dalam kes penularan tempatan. Kena konsisten. Tuan-tuan, last but not least pasal warga asing, tuan-tuan. Come on lah. Saya dah mula rasa macam meluat, rasa menyampah, rasa meloya, rasa benci sangat-sangat dengan beberapa NGO yang konon-kononnya nak jadi wira ni. Nak jadi wira, nak jadi champion, nak jadi hero kepada parti. Come on lah. Korang belalah parti tu, senang cakap. Korang belalah dia orang. Kenapa korang nak salahkan kerajaan pasal tak bagi layanan sebagainya? Korang nak kerajaan layan macam mana? Dia orang kata kerajaan mendiskriminasikan warga asing ataupun parti. Nak layan macam mana? Korang nak kerajaan buat apa ni? Korang nak kerajaan bagi hotel 5 star? Korang nak kerajaan bagi makanan ayam panggang hari-hari? Come on lah. Tahu tak sebenarnya sekarang ni warga asing ataupun parti ni memberi masalah yang berlipat kali ganda kepada kerajaan. Contoh tuan-tuan, contohnya. Sebelum ni, kementerian ataupun kerajaan hanya pening memikirkan macam mana nak hantar parti ke DTI. Sebab DTI dah penuh. Dah sesak, tuan-tuan. Dalam keadaan ketika DTI dah sesak, kita terpaksa berdepan satu isu baru, tuan-tuan, iaitu Kementerian Kesihatan menasihatkan supaya semua DTI, semua penjara-penjara dan semua pusat-pusat tahanan termasuk lokap-lokap dan sebagainya kena dipastikan ada penjarakan sosial. Mampus, jenuh nak buat. Sekarang kementerian ataupun kerajaan dah mula pening kepala sekarang ni. Macam mana dalam masa yang sama, selama ni dah aku pening nak fikirkan parti-parti ni nak letak mana. Sekarang ni kita fikir pula parti-parti ni kita bagi ruang yang selesa supaya diorang ni tak rapat-rapat. Dalam masa yang sama, kita nak fikirkan pula parti-parti yang tengah sakit ni, yang tengah sakit nak kena hantar pergi wad. Nak kena sedia pula wad khas bagi dia orang. Sampai 3 hospital ditukar menjadikan hospital khas bagi parti. Korang nak layanan macam mana lagi? Korang nak kita ni layan apa lagi? Sampai bagi 3 hospital khas bagi parti ni. Negara lain tak ada, tuan-tuan. Negara lain tak buat macam tu pun. Kita ni, tuan-tuan, siapa pernah tengok satu video dikongsikan rakyat Malaysia ditempatkan di sekolah yang cukup daif, cukup kotor lantainya dekat India, tuan-tuan. Itu bukan parti. Itu warga asing lah, pelancong Malaysia yang pergi ke India pun dilayan macam tu, tuan-tuan. Dia bagi tempat tidur macam hampir gila punya. Tapi kita, tuan-tuan, bagi dia orang pusat tahanan yang sebenarnya taklah daif sangat. Cuma sekarang ni dia orang kata, dia orang salahkan pula kementerian ataupun kerajaan. Kenapa mengambil kesempatan untuk nak ambush parti time ni? Korang ni siapa nak bagi arahan ataupun nak bagi panduan kepada immigration? Kalau pada mata saya sebagai seorang immigration, kalau saya nampak selepas PKPD, saya nampak ada 5 orang parti depan saya, nak biar ke? Itu dah melanggar, itu dah menyalahi ataupun melanggar SOP ataupun prinsip keimmigrationan saya. Saya nak biar dia? Tak boleh lah.
That's why saya nampak depan saya ada 5 orang parti, saya tangkap lah. So apa masalah korang ni? Kenapa korang nak bela dia orang ni? Kenapa korang nak bela sangat-sangat parti ni? Korang jaga dia orang lah, senang. Ambil seorang 1,000 orang, duduk rumah korang, bela dia orang, bagi makan minum. Korang ni hero. Korang ni wira. Hey, come on lah. Korang ni hanya wira yang merosakkan negara tau. NGO macam ni tak layak untuk jadi NGO dalam Malaysia. Pergi duduk luar lah, senang cakap. Kita duk sibuk nak memusnahkan, nak mengurangkan parti dalam Malaysia, nak meminimumkan masalah kita dengan parti. Korang boleh nak mempertahankan parti. Aish, kan saya mencarut kan? Okey. Aduh, Malaysia kan? Aduh, NGO lah konon. Tak layak lah kau jadi NGO. NGO ni adalah patutnya NGO ni adalah mempertahankan rakyat Malaysia. Sepatutnya NGO menjaga keselamatan orang Malaysia, menjaga hak dan juga privasi orang Malaysia. Tapi koranglah yang merosakkan Malaysia. Baik, tuan-tuan. Baik. Okey. Saya sambung sikit lagi, tuan-tuan. Berkenaan dengan pelbagai SOP yang ditetapkan ketika ini. Tadi ada yang share satu situasi yang sedang berlaku, yang tiba-tiba berlaku di Perlis. Pelik bin ajaib apabila pusat ICQ ataupun pusat pemeriksaan custom dan immigration custom dan ICQ lah dekat Perlis, dekat Padang Besar, terpaksa ditutup dalam tempoh yang tak dipastikan lagi, dan semua staff immigration di sana 34 orang ke 36 orang diarahkan untuk kuarantin 14 hari. Kerana ada 6 kes warga Thailand yang baru pulang dari Arab Saudi ke apa ke, yang transit ke Malaysia, transit ke KLIA dan masuk balik ke Thailand melalui sempadan Padang Besar, dikesan positif. So, dekat mana kelompangan ni? Kenapa tidak, saya tak sure. Benda ni saya tak boleh nak terus assume, tak boleh nak terus buat satu pendakwaan ataupun satu tuduhan atau satu hipotesis yang melampau. Cuma kenapa kalaulah dia transit, dia turun di KLIA tau. Dia turun di KLIA dan dia cross sempadan negeri dan sempadan negara menggunakan laluan darat lah kan? Atau mungkin dia naik flight ke Alostar pula, saya tak sure. Tapi apa yang saya tahu, dia turun di KLIA, dia diuruskan oleh Thailand untuk cross ke sempadan negara, cross ke Padang Besar untuk masuk ke Thailand. Macam mana boleh berlaku Sedangkan kita dah bagi satu ketegasan bahawa no cross country, no cross border. Dan kalau okay fine, mereka ni nak pulang, kita faham, kita benarkan orang Thailand untuk pulang ke Thailand. Masalahnya dia datang daripada luar. Dia bukan orang Thailand dalam Malaysia tau. Dia adalah mereka yang datang dari luar, yang transit dalam negara dan melalui laluan darat untuk ke Thailand. Kenapa tak dibuat sampel swab di KLIA sehingga dia benar-benar negatif, baru dibenarkan untuk nak balik ke Thailand? Kenapa sampai dikesan positif dekat sana and then menyusahkan pula staff-staff yang bertugas di CIQ, menyebabkan CIQ ditutup dan juga menyebabkan kaki tangan terpaksa 34 orang terpaksa dikuarantin. Nanya dia orang tak pasal-pasal, tak memasal kerana kes yang melibatkan warga Thailand yang menumpang laluan kita, tak memasal CIQ terpaksa ditutup dan anggota immigration kena kuarantin 14 hari. Macam mana benda ni boleh berlaku? Saya faham orang Thailand dalam negara boleh balik negara mereka. Kita memang menggalakkan pun, balik tempat orang, pergi baliklah korang. Betul, kita memang menggalakkan orang balik. Tapi masalahnya, ini bukan orang Thailand dalam Malaysia yang balik. Ini orang Thailand dari luar yang transit ke KLIA, yang melalui laluan darat untuk cross the country.
Dan mereka sudah memberi masalah kepada orang di ICQS. ICQS. Jadi ini menunjukkan ada something wrong dekat sini. SOP kena betul-betul solid. SOP kena betul. Saya rasa SOP dah solid. SOP dah solid, pelaksanaannya mungkin. SOP Kementerian Kesihatan bagi cukup solid SOP. 6 kriteria yang kita kena patuh, yang kita kena buat, yang kita kena laksanakan untuk melayakkan kita berada pada tahap exit strategi. Kita sudah melaksanakan SOP yang cukup baik tuan-tuan, tapi masalahnya ialah pelaksanaan kepada SOP. Saya pelik apabila macam mana kes ini boleh berlaku. Kes yang landing, lalu darat, keluar, positif, pam, Malaysia naik. Malaysia yang naik. Pelik. Alright, pelik. Baik. Sebelum kita stop dan pergi kepada topik tajuk hari ini, jom saya baca jap komen-komen korang. 1-2 komen, boleh? Okey. Rekan, dia nak balik tu tak kisahlah. Masalah dia macam mana dia boleh lepas masuk kat KLIA. Dia status pelancong. Tak, dia bukan pelancong, rekan. Dia memang rakyat Thailand yang balik dari Arab Saudi yang menjadikan Malaysia sebagai transit. Dia transit. Dia memang declare sebagai transit. Memanglah. Tapi memang ramai orang pelik. Kenapa nak transit kat Malaysia? Thailand kau uruskanlah sendiri. Kau uruskanlah untuk diorang balik landing terus kat Bangkok ke? Kenapa nak landing kat Malaysia? Kan menyusahkan Malaysia. Malaysia ni baik sangatlah. Baik sangatlah, semua okey. Kan? Patutnya balik teruslah ke Thailand. Kenapa nak landing Malaysia? Kenapa nak transit dekat KLIA? Kan? Okey, lain-lain. Jadi dari sini boleh baca yang parti ada yang dah masuk tanpa ditangkap, masih ada lah yang ni. Apa dia tak faham? Tak faham Adi Syafiq. Saya tak faham. Nak baca jap. Jam Musa kenapa? Ada kurang sembang merapu tu. Kenapa perlu transit KLIA, tak flight terus ke Thailand? Betul lah Benawas. Inilah soalan saya. Kenapa nak kena transit di KLIA? Kenapa tak Thailand uruskan sendiri? Uruskanlah sendiri. Rakyat korang bawa balik tempat korang. Kenapa nak bagi masalah kat Malaysia? Kan? Okey. Abdul Razak Yusof, apa nak dipelikkan? No one power command. Semua nak tunjuk pandai. Ini pun saya macam setuju jugalah Abdul Razak. Kadang-kadang saya kesian lah dengan KKM kan. Kadang-kadang KKM cakap begini, jadi macam tu. KKM kata macam ni, orang lain buat macam tu. Kadang-kadang kesian juga pada Datuk Nur Hisham ni. Saya tahu betapa, siapa pernah tengok video ketika kerajaan lama, Datuk Muhammadin Ketapi, masa dia mengumumkan yang tidak ada masalah untuk nak bawa masuk pelancong ketika baru-baru kes COVID-19. Nampak betapa muka Datuk Hisham kelat, senyum dalam paksa. Pejabat awam macam dia, kesian. Dia tahu benda ni tak sesuai, tapi tak boleh nak buat apa. Dia tahu benda ni tak boleh nak cakap, tak kena. Sebab dia hanya seorang pejabat awam. Kan? Okey, saya nak cari apa lagi komen-komen korang ni. Jap. Baca jap. Okey, mengantuk dah cikgu. Okey, saya tak ngantuk. Kau lah ngantuk. Kau lah yang ngantuk, Adi Syafiq. Okey. Apa benda korang ni type? Saya tak faham. Ni kes Melayu tak dapat pes tom yam. Apa benda ni? Macam mana boleh lepas rentasan negeri sampai ke Kedah Nun? Tak, sebab dia transit. Korang kena faham. Dia transit. So dia memang nak balik Thailand. Kita memang mengalu-alukan orang Thailand balik ke Thailand. Tak ada masalah. Ramai pun orang Thailand sekarang dah boleh balik. Pintu sempadan dibuka untuk diorang balik. Nak masuk tak boleh? Masuk tak boleh, balik boleh. Sekarang isunya ialah bukan isu nak balik ni. Isunya kenapa dia pakai Malaysia sebagai tempat transit. Lepas tu kenapa kita tak swab dulu dia dekat, sebab dia datang dari luar. Dia bukan Thailand dalam Malaysia, datang dari luar.
once landing ke KLIA, patutnya kita buat swab dulu, jangan bagi diorang bergerak dulu. Sebab bila bergerak, dia melibatkan banyak laluan, dia melibatkan banyak perhubungan dan melibatkan banyak kontak. Tu masalah saya nak bangkitkan. Bukan pasal Thailand balik ke Thailand, tak ada masalah. Nak balik, silakan balik. Kita buka semua laluan, pergilah balik. Kan? Okey. Mungkin tiket flight Malaysia kot. Itulah Jamie. Kalau tiket flight Malaysia, tu soal ni sekarang ni. Patutnya Thailand uruskan lah. Malaysia boleh uruskan pelajar Mesir balik. Satu flight dari Mesir bawa balik pelajar Malaysia dari Mesir. Satu flight, the whole flight. Seorang RM3,000 kena bayar. Diorang boleh bawa balik pelajar Mesir, the whole flight. Kita catat untuk orang Malaysia. Thailand buatlah sendiri. Kan? Cik Lee, patutnya Malaysia lebih tegas pada waktu-waktu pandemik ni. Betul, kena tegas. SOP dah ada pelaksanaan dia, tuan-tuan. Lagi 2-3 komen. Muhammad Ashraf kan, tengok kan, muka dia muram je kan. Muka Datuk Nur Isham masa time sidang media Muhammadin Ketapi. Kan? Dia muka dia macam kan? Nampaklah. Dia macam awam. Kesian kat dia kan? Okay, and then komen yang terakhir saya baca kejap. Foreigners ni kadang-kadang transit atas tujuan nak ambil job enter Malaysia. Nanti nak renew visa senang. Oh iya ke? Iya ke Oja? Saya tak sure lah, pasal saya pun tak pandai sangat dalam hal-hal politik strategi untuk nak enter Malaysia ni. Entering Malaysia ni. Okay, baik. Okay, right. Okay, kita tamatkan sekejap pasal COVID-19, tuan-tuan. Saya nak pergi pada topik saya hari ni. Topik hari ni, tuan-tuan, tajuk hari ni, jangan sembang kari dah. Jangan sembang kari. Aku budak gagap. Tuan-tuan, ada yang kata, live saya kadang-kadang suka sembang pasal diri saya. Yes, betul. Sebab diary seorang wartawan. Saya lah wartawan tu, tuan-tuan. Saya lah wartawan tu. Diary saya. Saya lah wartawan tu. Jadi kadang-kadang saya nak berkongsi tentang bukan self-confession, bukan pengakuan, bukan self-confession, tapi lebih kepada cerita sebenar hidup saya yang mungkin boleh memotivasikan orang lain. Tuan-tuan, tajuk hari ini. Ada orang yang tak faham apa maksud tajuk hari ini. Jangan sembang kari dah. Aku budak gagap. Tuan-tuan, sebelum saya pergi lebih panjang, saya nak ambil masa lebih kurang dalam 10 minit ni. Topik ni mungkin saya nak buat pendek je. Cuma nak bagi korang satu cerita simple dan pendek, dan korang boleh komen, korang boleh tanya, korang boleh call, korang pun boleh sharing pasal pengalaman korang juga. Cuma saya nak bagi satu cerita pendek je. Tuan-tuan, tajuk hari ni merujuk pada saya sendiri, tuan-tuan. Korang percaya ataupun tak percaya? Korang percaya ke tidak? Yang sebenarnya saya ni, Cikgu Azrul korang ni, yang sedang bersembang depan kamera ni, yang sedang bercakap depan kamera ni, Cikgu Azrul ni adalah seorang yang sangat-sangat gagap. GAGAP. Sangat-sangat gagap. Dan saya ialah seorang yang gagap sejak zaman sejak saya kecil. Sejak saya boleh bertutur, saya sudah mula gagap sampailah sekarang. Ramai yang tanya, cikgu dah pulih ke? Tidak. Saya masih lagi gagap. Saya masih lagi seorang yang gagap, yang ada masalah artikulasi, yang ada masalah sebutan, yang pernah sampai ke tahap dirujuk ke pakar pertuturan, pakar terapi pertuturan di SUKM. Saya seorang yang gagap teruk. Bagi mereka yang kenal saya dekat zaman maktab perguruan, yang pernah bersama dengan saya, keluarga saya, adik-beradik saya, mak ayah saya, kawan-kawan sekolah saya, malah mereka yang sekarang bekerja dengan saya, tuan-tuan, satu office tahu saya seorang yang sangat-sangat gagap, dan mereka meluat sembang dengan saya. Semua orang meluat sembang dengan saya sebab mereka rasa macam lambat nak keluar perkataan. Dia orang rasa macam, engkau ni bila nak lepas? Kenapa engkau sangkut? Kenapa pernah saya dilempang oleh kawan saya? Time saya duduk, pang, dia sampai. Dia kata, engkau ni gagap, cuba engkau lepaskan je. Kenapa engkau nak? Saya punya gagap, tuan-tuan. Sampaikan ketika zaman sekolah, ketika zaman bekerja, ketika saya berdepan dengan dunia-dunia luar, saya sentiasa jadi rendah diri kerana saya sering dikutuk.
Antaranya, ada yang kutuk saya, dia kata apa? Dia kata, saya ialah pemilik bas KKKL. Sebab orang Gagap memang payah nak sebut KKKL. Dia nak sebut tu. Dan masalah Gagap saya ni, masalah yang kekal sampai sekarang. Ramai yang tanya saya, once saya buat tajuk ni, admin pencerita tanya saya, cikgu dah pulih ke? Cikgu dah okey ke? Saya kata tak, saya belum okey. Saya masih lagi Gagap yang kuat sampai hari ni, tuan-tuan. Sampai hari ni. Malah keluarga saya, isteri saya pun kadang-kadang sampai tak faham apa yang saya nak sampaikan. Saya punya anak-anak saya pun kadang-kadang dia tak faham apa saya nak sampaikan. Gagap saya ni bermula daripada keluarga. Ayah saya Gagap. Saya Gagap. Anak sulung saya pun Gagap. Dan Gagap ini bukan Gagap yang main-main. Saya ada masalah Gagap yang melibatkan beberapa konsonan. Macam K, macam T, macam P, macam B. So, saya sentiasa jadi rendah diri, jadi tidak mampu untuk berdepan dengan masyarakat sebelum ini. Jadi tuan-tuan, mungkin ada yang bertanya, kenapa saya cerita tentang pengalaman ni? Saya cerita tentang pengalaman ni supaya saya nak orang sedar yang semua kekurangan, nampak? Saya nak sebut kekurangan, saya akan ada, nampak? Saya akan ada gap. Saya akan cari the best time saya nak sebut tu. Saya ada beberapa kekurangan. Kekurangan, nampak tak? Saya nak semua orang sedar yang sebarang kekurangan kita, nampak? Saya akan stop dan bagi dia keluar dengan lancar. Walaupun sebenarnya saya problem nak sebut kekurangan. Kekurangan, kekecewaan, kan? Saya nak semua orang faham yang sebarang kekurangan kita sebenarnya tidak boleh menjadi satu benda yang melemahkan kita. Tuan-tuan, saya punya Gagap, tuan-tuan, membuatkan saya rasa macam saya nak mencabar diri saya sejak zaman sekolah. Okey, Gagap tu apa maksud dia? Gagap tu maksudnya Leon Kennedy. Kalau Leon Kennedy pernah berjumpa dengan orang yang bila cakap dia macam nampak dia stuck nampak dia saya tu. Itu Gagap. Dan tadi tu bukan main-main, itu real. Tadi saya punya Gagap tu memang real. Baik. Cuma ramai orang yang pelik, macam mana saya boleh sembang dengan lancar macam ni? Tuan-tuan, saya mencabar diri saya untuk membuktikan dengan masyarakat, dengan semua kawan-kawan saya, dengan semua orang, yang saya boleh melawan, yang saya boleh go to public dengan masalah, dengan kelemahan saya. Nampak? Saya tukar. Bila saya gagal sebut kekurangan, saya tukar dengan kelemahan. Sebab K bertemu K problem, saya tukar dengan K dengan L. Saya terus tukar kekurangan kepada kelemahan. Okey? Sebab once saya paksa untuk sebut kekurangan, saya akan stuck. Jadi, saya memaksa diri saya untuk nak membuktikan kepada masyarakat yang saya mampu untuk mencabar kelemahan saya. Zaman sekolah lagi saya dah buat, tuan-tuan. Saya masuk pertandingan bercerita. Mustahil orang Gagap masuk pertandingan bercerita. Saya menang sampai peringkat daerah, gagal di peringkat negeri. Saya masuk pertandingan membaca. Saya masuk pertandingan di Suruhandah 2 ni. Dan ketika di maktab perguruan, saya memang tak boleh tampil dalam apa-apa, tuan-tuan. Saya bertanding bagi merebut kerusi exco ataupun ahli majlis di maktab perguruan. Wakil pelajar lah. Dan ketika kempen, saya diminta untuk tampil atas stage nak bagi kempen, nak cakap aku nak buat apa, aku nak buat ni, nak buat ni kan. Gagal, tuan-tuan. Gagal. Saya tak boleh cakap dengan panjang. Saya gagal untuk nak tampil dengan penuh meyakinkan. Mujulah menang. Tapi gagal sebagai seorang speaker, sebagai seorang yang nak membahaskan isu. Tapi tuan-tuan, saya mula belajar bagaimana untuk mengubah kelemahan ini kepada satu perkara yang memberi impak yang baik pada diri saya. Apa yang saya buat? Pertama, ramai yang terkejut. Kawan-kawan maktab saya terkejut apabila saya pernah mencabar diri saya masuk dalam teater, dalam bidang seni lakon, dan saya pernah menang.
pernah menang anugerah pelakon guru lelaki terbaik Selangor. Saya dapat pelakon lelaki guru. Maksudnya guru dalam kategori pendidikan. Saya dapat pelakon lelaki guru terbaik Selangor. Dan saya pernah dilantik diberi satu kelayakan sebagai jurulatih seni budaya negara dalam bidang teater. Semua orang pelik. Macam mana engkau seorang budak gagap yang memang confirm tak boleh berlakon teater. Tak boleh. Confirm tak boleh nak berlakon. Tapi sekarang ni kau tampil sebagai seorang pelakon dan sekarang ni kau menjadi seorang speaker, bercakap depan orang secara live macam ni. Tak rasa malu ke? Tak rasa macam takut ke kau akan tersangkut dan akan menyebabkan orang rasa macam menyampah dengan kau punya konsonan, kau punya sebutan, kau punya vokal dan sebagainya. Tapi tuan-tuan rasa saya ni gagap ke? Ramai yang kata kami tak percaya langsung yang cikgu ni seorang yang gagap. Tapi ya, saya memang gagap. Cuma apa yang saya ajar diri saya untuk menjadi seorang yang begini sekarang? Saya sentiasa melatih diri saya untuk mengubah perkataan. Mengubah maksudnya, time saya bercakap depan korang ni, saya akan, kalau saya gagal menyebut, kalau saya dah mula, that's why ada yang kata, cikgu, ketika saya sembang dengan cikgu, kami dapat lihat cikgu ni sepertinya bercakap, cikgu sepertinya sentiasa berfikir time bercakap. Jadi buatkan nampak macam terlampau banyak dipikirkan time bercakap, menyebabkan orang rasa macam resah, rasa rimas. Sebab saya macam terlampau cepat, terlampau banyak berfikir sambil nak pergi nak synchronize ni. Nak bagi synchronize antara otak yang sedang berfikir dengan apa yang nak dikeluarkan. Dia pergi macam nak berlawan. Saya menjawab, saya nak menjelaskan kenapa saya jadi begini. Mungkin ada yang perasan time saya buat live ni, saya macam terlampau cepat. Kadang-kadang saya keluar benda tu, saya keluar sebutan tu terlampau cepat sebelum saya rumuskan benda tu dalam otak saya. Sebab saya sentiasa menggunakan otak saya ni untuk berfikir apa perkataan yang aku nak sebut selepas ini tanpa terganggu dengan masalah gagap aku. Saya sentiasa berfikirkan kalau aku gagal sebut kekaguman, aku nak sebut apa? Kalau aku susah nak sebut kekecewaan, aku nak sebut apa? Kalau aku tak boleh sebut kekeliruan, aku nak berhenti dekat mana? Kekeliruan, aku nak berhenti dekat kekeliruan, aku kena berhenti. Aku tak boleh nak pergi tak boleh. That's why kadang-kadang saya dipermainkan. Kadang-kadang orang kata cuba sebut kuku, kakiku, apa semua tak boleh. Jangan suruh. Saya akan gagal. Saya akan gagal dengan benda tu. Bagi mereka yang memang faham pasal isu gagap, pasal isu konsonan, pasal isu artikulasi sebutan ni, korang akan tahu yang memang saya ni memang gagap. Saya ni memang gagap dan saya bukan gagap main-main. Tapi tuan-tuan, bukan ini penutup kepada topik. Sebenarnya topik hari ni, topik pasal gagap ni topik sampingan aja sebelum saya tutup. Topik utama ialah topik COVID-19. Cuma saya nak bagi satu motivasi kepada, mungkin mereka rasa macam saya ni bukan pakar motivasi pun. Saya bukanlah seorang yang layak untuk memotivasikan orang. Tapi saya rasa apa yang saya lalui dalam sepanjang 42 tahun hidup saya banyak mengajar saya bagaimana untuk mengubah hidup saya, untuk memberi satu panduan ataupun satu inspirasi pada orang lain mungkin. Tuan-tuan, saya mencabar diri saya. Orang gagap macam saya mustahil boleh diterima untuk tampil depan skrin sebagai host, sebagai penyampai, sebagai VJ, sebagai broadcast journalist. Tak boleh. Tapi saya sentiasa membuktikan kepada berita harian, kepada News Straits Times, kepada harian Metro yang saya boleh tolong bagi aku peluang untuk aku tampil depan skrin jadi host kepada mana-mana program. Dan saya pernah menjadi moderator untuk pelbagai jenis forum-forum. Kenapa saya minta? Sebab apa? Sebab saya nak buktikan saya mampu lawan masalah saya ni, tuan-tuan.
Dan saya nak ajak kepada semua orang yang ada masalah, yang ada sebarang kelemahan, sebarang kekurangan diri, jangan jadikan kelemahan dan juga kekurangan diri korang sebagai benda yang boleh mematahkan diri korang untuk pergi jauh. Sebab orang akan lebih respect, orang akan lebih kagum, orang akan lebih rasa hormat jika kita berjaya menjadikan kelemahan dan kekurangan diri kita sesuatu yang ajaib pada mata orang. Tuan-tuan, orang tak heran melihat orang biasa macam Tuan Akmal, macam ramai lagi yang hebat bercakap, yang spokesperson yang hebat-hebat. Orang tak heran melihat tokoh politik bercakap di pentas politik dengan hebat sekali, kerana mereka memang dilahirkan begitu. Mereka memang dilahirkan ada kemampuan untuk tampil dengan hebat di hadapan pentas, di atas pentas. Tapi orang akan heran, orang akan kagum, orang akan rasa respect. Saya pegang dengan prinsip tu. Orang akan rasa respect, orang akan rasa kagum, orang akan rasa macam tak percaya jika orang yang gagap macam saya tampil atas pentas. Dan kerana itulah rakan-rakan maktab saya, rakan-rakan dekat IPT yang belajar dengan saya, mereka sentiasa memberi kata-kata semangat. Mereka kata, kami tak sangka Azrul engkau boleh macam ni. Kami tak sangka engkau depan TV tu. Kami tak sangka engkau tengah buat live ni. Kami tak sangka engkau tengah bercakap macam ni. Time saya naik atas pentas, bagi ceramah, bagi motivasi, bagi apa-apa ucapan kepada anak-anak murid silat, kepada sesiapa sahaja, orang di bawah yang kenal saya akan pelik kenapa saya mampu meluahkan ayat sebutir demi sebutir dengan baik, sedangkan ketika bersembang, ketika berbual, saya tak boleh. Kenapa? Kerana nampak. Kerana ketika berbual, saya sentiasa lupa bagaimana untuk nak present myself secara begini. Sedangkan saya boleh buat. Tapi takkanlah saya sembang dengan orang. Kalau saya sembang dengan orang, saya merasakan yang saya tak boleh lah kan. Saya akan sembang biasa. Once sembang biasa, saya akan mula terlajak, tersasul, terlanggar habis saya punya prinsip untuk mengubah diri itu. Tapi once depan kamera, once menjadi seorang presenter, once menjadi seorang host, saya boleh. Dan inilah saya nak ajak kepada semua orang. Untuk ujian lisan SPM saya B. Saya tak bagus dalam ujian lisan. Baik. Maaf kalau ada yang rasa macam menyampah ataupun bosan ataupun saya rasa macam nak syok sendiri, tidak. Jangan fikir saya nak syok sendiri. Saya cuma nak bagi tahu bahawa saya mengajak korang, pada mereka yang ada sebarang kelemahan diri, mereka yang ada sebarang kekurangan diri, jadikan kelemahan dan kekurangan diri itu sebagai satu benda yang boleh membuatkan orang hormat dan orang respect dengan korang. Saya sudah mula mendapat pelbagai penghormatan daripada ramai orang, terutamanya kawan-kawan saya yang tak sangka saya sebegini sekarang. Penghormatan tu saya tak dapat ketika saya berdepan dengan orang. Kalau saya berdepan dengan orang, bersembang macam biasa, orang menyampah dengan saya. Orang rasa macam, aku tak faham dia cakap apa ni. Aku berat, aku tak faham apa ni. Tapi penghormatan itu sampai apabila mereka melihat saya begini. So saya sentiasa motivasikan diri, positifkan diri saya untuk meletakkan diri saya sebagai saya bukan siapa-siapa kerana saya ada kelemahan. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa, seorang budak gagap, seorang lelaki gagap yang tidak ada tempat di mata masyarakat. Ini saya sekarang, yang ini. Tapi saya imbangi balik apabila saya mengatakan, saya menjadikan dia seimbang dengan merasakan saya juga ialah seseorang yang boleh tampil begini dan mendapat penghormatan orang kerana saya tahu saya juga ada sesuatu. So, benda yang tadi begini, saya jadikan begini dengan kelemahan yang ada. Kelemahan yang ada, saya jadikan sebagai satu pemangkin bagi saya balance. Tuan-tuan, maafkan saya kerana ambil masa korang untuk dengar cerita mengarut saya ni, cerita syok sendiri saya ni. Tapi saya harap ia dapat memberi satu inspirasi kepada mereka yang ada kelemahan diri,
yang ada masalah gagap. Tuan-tuan, saya pernah tengok satu blog, satu video dekat YouTube. Mamat ni tuan-tuan, dia ada masalah R yang teruk. Kalau disebut transformasi, aku nak pi berak. Tak apalah. Ataupun reflektif. Okey. Dia ni, seorang mamat ni, orang putih lah, Mak Saleh ni. Dia buat satu video log, satu vlog dekat channel kat YouTube. Dia mendapat income gila-gila. Dia membuat satu video pasal review kamera, tuan-tuan. Review kamera. Tapi view dia juta, tuan-tuan. Dan dia ada masalah R yang sangat-sangat worst. Sangat-sangat worst. Lagi worst daripada Lisa Surihani. Tapi, tuan-tuan, presentation dia, huraian dia, cerita dia pasal kamera buatkan orang macam saya ni jadi macam teruja nak dengar. Sebab very smart presenter, fakta yang kukuh, data yang cukup hebat pasal kamera, dan juga lenggok bahasa dia memang buatkan kita rasa macam terpesona. Dan dalam masa yang sama, dalam secara tak langsung, R tu jadi satu kelebihan bagi dia. Apabila dia jadi satu trademark kepada seorang YouTuber yang popular dalam bidang review kamera. Nampak tak? Macam mana dia menukar kelemahan diri kepada satu yang memberi impact kepada diri dia. Kagum orang macam ni. Saya ambil inspirasi orang macam ni lah. Baik. Tak apa. Dah tak ramai masuk live cikgu ni. Ramai dah kerja, tak boleh buat live. Tak boleh tunggu live lewat malam. Tak apa, Zainul Arifin. Tak apa. Zainul Arifin tak apa. Tak ada masalah. Okey, baik. Okey, Ayah Kadir. Betul cikgu, orang yang hebat berceloteh juga belum tentu mampu untuk tampil bercakap depan ramai. Saya akui. Ayah Kadir, saya akui. Kelebihan inilah buat saya rasa lebih yakin. Buat saya ni lebih ada soft lah, ada self motivation. Saya tahu ada ribuan orang, ada ratusan orang, malah dekat office saya ada puluhan orang yang sembang memang hebat tapi try tampil depan kamera. Tak sure dia orang boleh. Jadi saya menganggap ini kelebihan saya. Kelebihan yang datang daripada seorang budak gagap. Dan inilah satu yang bagi saya lebih orang panggil added value kepada diri saya. Baik tuan-tuan, okey. Tak mahu saya sembang lama-lama. Hari ini saya dah ulas panjang pasal COVID-19. Kita buka kejap kepada segmen call. Mungkin ada orang yang nak call. 012 413-3630. Mungkin ada yang nak share pasal masalah kelemahan diri tadi ke? Mungkin boleh. Atau nak share pasal COVID-19 pun boleh. Apa saja korang boleh share pada malam ini, tuan-tuan. Kita dengar dulu panggilan telefon daripada siapa-siapa yang nak call. Sementara kita benda ni bukan benda yang bukan sekadar motivasi, tapi lebih kepada satu yang menjadikan saya seseorang sekarang ni. Dia bukan sekadar, ini sekarang ni bukan lagi sekadar motivasi, tapi juga menjadi satu benda yang buat saya rasa macam saya menjadi seseorang sekarang. Dengan saya menggunakan inilah dia. Anggota ataupun lidah yang saya anggap sebagai ada kelemahan, saya berjaya jadikan dia sebagai sumber rezeki sekarang. Inilah sumber rezeki saya sekarang. Nampak tak? Okey, baik. Thank you. Panggilan pertama. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Ni Pok Mi ni. Pok Mi dari Pok Mi. Okey, Pok Mi. Cikgu jangan marah cikgu, saya terlalu kau ni sebab apa? Saya pun nak belajar cakap-cakap. Nak marah sebab apa? Okey, tapi cikgu, yes. Masa saya tengok topik kedua cikgu ni pasal yang cikgu gagak tu. Yes. Terus tengok view terus turun. Tapi saya stay. Sebab saya pun gagap macam cikgu juga. Lagi teruk macam cikgu lagi ada lah. Iya ke? Ya ke teruk? Saya lagi teruk kot. Cuma saya selalu call cikgu sebab saya nak belajar cakap cikgu macam cikgu juga kan. Apa kata nak berkeyakinan. Sebab dia sebenarnya bukan masalah keyakinan. Masalah kita kena sentiasa kena berani. Kena berani je. Kadang-kadang sebabkan kita malu dengan orang. So saya pun malu. Saya pun kadang-kadang bila sembang dengan orang,
Bila Ha. saya dah mula rasa macam saya dah mula stuck gila, dah mula macam tak boleh pergi dah. Saya akan tinggal lah, saya akan stop, saya akan pergi belah minum air. Saya tak bersembang orang dah. Tapi cikgu satu je saya nak beritahu cikgu, walaupun apa kelemahan tu, yang penting saya nak tengok maklumat cikgu sampaikan. Tu yang penting. Yeah. Maklumatnya cukup padat dan tepat. Yang tu yang seronok dengan live cikgu ni. Walaupun kau tak ada gagak dalam tapi cakap apa sembang tetel kosong, orang pun tak nak dengar je. Ya. Tapi Lepas tu cikgu saya nak saya nak tanya cikgu soalan je sebenarnya, satu soalan dekat cikgu ni. Ya. Okey, sekarang ni kita dengar KKM dia menekankan pasal SOP untuk COVID-19 ni kan. Yes. Okay. Tapi bila saya ke hospital, adalah satu hospital ni, saya tengok KKM ni bukanlah diorang tak laksanakan, ambil suhu, ambil nama. Okay. Tapi dia after waktu office hour dalam pukul 5 kadang-kadang malam, bila kita pergi ke hospital tu dia tak ada pun ambil nama, ambil cek suhu. Jadi cikgu macam mana persoalan saya ni. Itulah Kadang saya pun rasa macam pelik, kenapa hospital besar sendiri tak, yelah mungkinlah dia memudahkan waris-waris untuk hantar barang, tapi yelah kita pun macam takut, kita pun rasa macam takut kenapa KKM sendiri tak mengamalkan SOP yang ditekankan ni. Betul. Dia itulah masalahnya, SOP dah ada tapi pelaksanaan dia. Ini saya pun kadang-kadang frust juga. SOP dah ada tapi pelaksanaan dia agak lemah lah kan. Itu yang kata saya pun. Betul lah, saya setuju. So saya harap ada yang mendengar ni dapat sampaikanlah pada mereka-mereka di atas sana. Ataupun bagi mereka-mereka yang mendengar ni, kalau mungkin bekerja dekat hospital ke apa ke, ataupun yang bekerja dekat mana-mana premis, tolonglah laksanakan SOP dengan baiklah insya-Allah. So okay. Alright, okay baik, Assalamualaikum. Salam. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Saya OS dari KK. Oh ya, okey, OS KK. Okey, OS KK, alright, teruskan. Okey, cikgu. Saya sebenarnya nak jadikan inspirasi cikgu sebagai seorang yang gagap, sebab sebetulnya saya pun seorang yang gagap. Pertama, saya pelat A. Yang kedua, saya terus teranglah saya mempunyai masalah pertuturan. Ya. Sebab saya mula bercakap umur 4 tahun. Itu pun sampai sekarang lah saya memang masalah dari segi R, dari segi lambat untuk macam kita sekarang ni lah, macam saya sekarang ni sedang bercakap ni. Yes, untuk faham. berfikir sebelum bercakap. Betul. Okay. Berfikir sebelum melontarkan ayat. Kita kena fikir dulu baru nak cakap kan. So otak ni duk running je. Otak ni running je. Kan? Betul tak? Betul. Tapi itulah macam saya setuju. Kita kena jadikan budaya public speaking. Yes. Untuk bercakap depan orang, kadang-kadang bercakap depan cermin ini sebagai satu latihan untuk mengatasi masalah gagap. Oh, saya tak nak buat tu. Saya tak nak buat. Saya tak pernah buat depan cermin. Saya depan kamera terus. Lantaklah. Orang nak kutuk-kutuk lah. Okey. Betul cikgu. Tapi kalau tak buat macam tu, yes. Macam mana kita nak memupukkan keyakinan diri? Yeah. Kita anggap cermin tu macam audiens kita. Yes. Macam tu lah cikgu. Tapi itulah kadang-kadang bila tengok macam ni masalah genetik, macam masalah pergaulan, kadang-kadang bila orang tengok oh kita ni gagap ni, orang ni ada kelemahan ni, jadi kena ejek, jadi keyakinan tu makin kurang. Tapi bila kita semakin dewasa ni kita fikir oh ini aku dulu pernah kena ejek, jadi sekarang ni aku dah yakin aku boleh buat, aku ambil peluang untuk bercakap depan orang. Inilah yang saya tengok cikgu tak ada masalah. Tempat saya cikgu gagap gagap teruk. Gagap teruk. Macam saya masalah A. Oh, saya teruk. Saya gagap teruk. Ya. Okey, Os. Okey, Tuan Os. Okey, cikgu. Thank you, Tuan Os. Baik, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sebenarnya. Saya ni Rizwan Filmauti. Rizwan Filmauti. Ya, saya. Okey, teruskan. Abang Pok Mi. Oh, Abang Pok Mi sendirilah. Ilah, ada beradik kau. Okey. Pok Mi tu pun gagap juga tu asal dia tu. Okey, baik. Okey, sedikit perkongsian tentang diri saya lah. Okey. Saya ni seorang OKU. Okey. OKU bidang OKU apa? OKU apa? Physical.
Oh, fizikal. Okey. Ya, okey. OKU mendatang lah. Sebelum ni bukan OKU tapi dia baru dalam 13 tahun. Allahu Akbar. Okey, baik. Okey, teruskan. Jadi Alhamdulillah lah, sebelum ni saya tak boleh bangun apa-apa, maknanya dalam 2 tahun saya tak boleh berdikari dan setahun tu tak boleh makan minum lah. Allah. Okey. Tapi Alhamdulillah lah, dengan syukur kepada Allah Ta'ala tu, maknanya saya cuba berlatih sikit. Alhamdulillah lah, maknanya sekarang ni saya jaya kata jadi imam lah. Menjadi imam kepada orang kampung walaupun saya ni tak imam Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, maknanya boleh berdiri lah daripada saya semayang duduk, daripada semayang tidur, duduk, dan Alhamdulillah sekarang ni saya berjaya diri. Maknanya jadi imam buat orang ramai. Alhamdulillah. Okey. Maknanya mereka memberi cabaran kepada saya melihat tu daripada sudut positif. Maknanya walaupun saya ni OKU, saya tidak melihat diri saya ni OKU. Ya. Dia apa punca jadi OKU? Sebab apa? Accident lah? Saya sebab dia misteri, penyakit misteri. Sebab hospital saya dalam 5 tahun ke hospital JS, maknanya dia tak dapat kesan sampai ke sudah. Okay. Maknanya saya pergi fisioterapi pun telefon saya supaya berhentilah, tak payah datang dalam fisioterapi, maknanya tak ada apa-apa pemulihan. Okey. Ya Alhamdulillah lah, maknanya berlatih sikit demi sikit. Pagi-pagi orang tua push supaya main dalam embun apa semua tu, promo hospital. Alhamdulillah lah, maknanya ada kemajuan sikit demi sikit lah. Ya. Walaupun tak 100%, Alhamdulillah lah, saya amat bersyukur lah. Itu saja, cikgu. Okey, baik, terima kasih. Saya nak tambah sikit lagi juga. Sikit lagi. Boleh. Tentang fitnah tentang soal masjid ni, cikgu. Kenapa masjid? Saya amat kecewa lah dengan orang ramai hari ni, mereka fitnah macam-macam tentang hal tak boleh berjemaah di masjid apa semua. Kecewa lah saya sebagai imam ni. Kenapa? Tentang saya pergi, orang kata apa, untuk pergi, orang kata satu ceramah untuk membolehkan semayang berjemaah bagi semayang jemaat. Allahu Akbar, SOP dia amat kata susah lah untuk bagi kita kampung ni. Maknanya untuk mematuhi SOP ni. Saya berdoa dalam hati, ya Allah kata janganlah bagi lagi, kata buka masjid. Yelah, betul lah. Sebab bukan senang kan, bukan senang nak ikut kan. Bukan senang. Allahu Akbar, payah cikgu. Yes. Subhanallah. Ya, betul. Tapi ialah orang yang tak mengalami tu senang-senang je mereka kata itu ini. Orang kata apa, SOP pasar raya boleh buat, SOP untuk masjid tak boleh buat. Tapi ya Allah, mereka tak alami apa yang saya alami tu. Yes. Boleh cakap pengalaman yang begitu ya. Yes. Dan satu lagi, masjid ni tak pernah ditutup pun sebenarnya. Ya. Walaupun orang kata dengar tutup, tapi berjemaah tetap berjalan. Imam Syiah dan Bilal tetap jalan. Yes. Masih lagi dihidupkan. Yes. Masih lagi dihidupkan. Cuma orang kata janganlah fitnah, orang kata melampaui. Kecewa saya sebagai imam, Allahu Akbar, kata fitnah apa ni. Ya. Okey. Cik Azwan, okey? Boleh? Kita bagi orang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ada lagi nak call? Last call? Ada lagi nak call, last call? Ada ke? Saya baca gap, orang gagap biasanya paling senang untuk kawan-kawan ingat. Betul. Saya memang ramai orang kenal saya lah. Azrul Gagap dia panggil. Ataupun Azrul KKKL. Azrul KKKL. Aduh, tak apalah. Saya tak heran dah. Nak kutuk lah. Nak kutuk tak ada masalah punya. Kutuk macam mana pun, mindset dah kata tak apa. Aku tegar. Aku tak koyak lah. Kau nak kutuk aku gagap. Aku mengaku depan kamera yang aku ni gagap. So, what you want to do with me now? Okay. Baik tuan-tuan. Kalau tak ada lagi call, ada pun. Last minute. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Cikgu. Ya, siapa ni? Miss LG. Miss? LG. LJ?
Ada orang seru saya ke cikgu? LJ ya? Ya saya, LJ ni Miss apa? Panda. LJ ni apa pula? Aduhai. LJ ni apa ni? Okey, teruskan. Apa LJ? Ada orang seru saya ni cikgu. Ya ke? Ada orang seru ke? Sekejap, saya nak kena ingat. LJ ni apa LJ. Apa LJ ya? Siapa yang tahu siapa LJ? Siapa yang tahu tu? Siapa yang seru-seru saya tadi tu? Benar ni. Okey, sambung LJ. Okey, tak ada apa-apa dah. Oh, cerita je. Lin. Ni Lin kot. Admin kita kot. Ya, saya lah. Sambung. Okey. Actually nak cerita pasal gagap ni, Lin tak ada experience, cuma mungkin my weakness tu pada actually Lin pun suka berbual. Okey. Lin suka berbual, and then Lin suka share info. Tapi bila sampai pada tahap yang touching tu, Lin ni actually quite sensitive sikit. Alah, kau nangis dia suka nangis. Dia suka nangis. Actually nampak macam okey, garang, tegas, tapi bila sampai satu term, bila kita berbual tu kan, tiba-tiba dia macam sayu je hati tu. Ya. Dia touching sikit lah. Tapi so far okey. Tadi cikgu ada bagi tahu jangan jangan jadikan kelemahan diri kita tu untuk kita down lah. Actually tak. Benda tu adalah kekuatan sebenarnya. Betul. So pada yang cabar Lin tadi tu, so call, okay, Lin dah sahut cabaran. I prove it, I can do it. Ya. Betul. So cuma topik nak berbincang pasal gagap tu Lin tak ada experience lah. Mungkin untuk yang ada topik tu mungkin one day nanti Lin boleh celah jugalah. Yes. Tak apa. Anyway, InsyaAllah topik kita akan ada pelbagai topik lagi lepas ni. Kadang-kadang mungkin topik ni tak kena kan, tapi mungkin lepas ni ada topik lain pula kan. Okey, tak apa. Betul. Cuma saya ingat hari Sabtu saya nak bawa topik pasal pasal pemandu mabuk. Saya nak bawa topik pasal pemandu mabuk dengan pasal undang-undang negara sikit lah. Saya nak bawa Sabtu ni. Yang tu okey juga cikgu, sebabnya tadi pun Lin ada berbual dengan one of our followers juga, berbincang pasal pemandu mabuk tu. Cuma kita tak nak orang kata burstkanlah benda tu, sebab yang tu pun mungkin akan melibatkan resis ke apa kan. Cuma kalau boleh info tu kita dapatkan biar info yang betul lah, yang tepat. Sebab kita tak nak menimbulkan resis. Benda ni terlalu sensitif actually. Betul. Okey, Lin. Ada lagi? Okay, thank you, cikgu. Alright, thank you, Lin. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lagi nak call ke last? Tak ada, saya nak stop. Ada lagi ke? Tak ada kot. Masya orang gagap. Biasanya orang gagap ni ada rasa gugup juga. Ya kot. Tapi saya ni jarang gugup. Saya ni kadang-kadang gila sikit. Saya ni bukan gugup, saya ni gila. Gugup tak? Gila. Gagap, gugup, gila. Okay. Alright, saya rasa mungkin dekat tu dulu kot. Tak ada orang nak call lah kan. Jadi saya kira mungkin setakat itu dulu tuan-tuan. Saya tak ada lagu lah untuk saya nak buat closing sajalah. Sebab kadang-kadang lagu ni buatkan saya kena copyright issue lah. Tak apalah, lepas ni saya buat lagu lah lepas ni insyaAllah. Baik tuan, tepukan untuk diri saya sendiri kerana hari ni berjaya buat live tanpa masalah. Ada lagi orang call lah, lama. Okey lah, bagilah last. Kesian lah kalau dah orang call kan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Salam, siapa ni? Ni ada nak call dengan cikgu siapa ni? Man mana? Man dari mana? Tak, telefon cikgu ni cikgu kan? Ya, saya. Man apa ni? Sebab okey, sebab saya tengok Facebook live cikgu ni. Jadi dia ada lambat, dia ada delay lah. Oh, okey. Ya, Man. Jadi delay, jadi tak sama, tak synchronize. Jadi okay. saya kena mute volume dekat Facebook ni, jadi boleh dengar cikgu ni. Yes. Memang kena mute. Okey, tentang gagap ni kan cikgu ni kan. Saya taklah gagap, tapi saya nak cerita sikit yang saya ada kawan gagap masa saya dalam tentera dulu.
Cadang-cadang cerita ni kadang nak tahu juga. Nama dia Dola. Memang Okey. saya pun selalu orang gelak dengan saya. Tak apa, teruskan. Minta maaf cikgu, bukan Tak saya apa, nak tak ni ada lah, masalah, tak ada Minta masalah, maaf tak ada banyak-banyak. masalah. Tak ada masalah, Dia saya tak nak ada cerita. Cuma saya nak ingatkan pada kawan-kawan yang mana yang ada kawan-kawan ni yang gagap ni, okey. Saya ingatkan janganlah kau kutuk dia, jangan itu kutuk satu hal, jangan kau ajuk dia. Sebab apa? Ini cerita berdasarkan pada diri saya sendiri tau. Saya ni kuat menyakat orang. Minta maaf cikgu saya ni kuat menyakat orang, saya kuat bahan orang. So dia ni gagap, saya selalu ajuk dia. Dan mungkin Allah Ta'ala nak tunjukkan apa kan, sebab yalah kita ni sebenarnya berdosa buat benda-benda tu. Tapi lah masa tu saya budak-budak lagi. Kan saya budak-budak, saya masa tu masih muda lagi. Saya suka, yalah masa dah time tentera tu saya masuk tahun 1996. Yes, okay. Okay. Okay, and then lepas tu saya bertugas ni, saya cerita sikit lah, saya bertugas di Sarawak apa semua tu. Okay. Lepas tu saya posting ke Negeri Sembilan. Yes. Camp 1 Brigade kat sana, Camp Rosa. Yes. Then saya kenal dia lah. Okay. Yeah. Biasanya tu saya selalu menyakap dia. Cikgu percaya tak, penyakit gagap dia tu jangkit kat saya. Melekat tak? Lama juga cikgu, 3 tahun nak hilang. Dia macam orang latah lah, macam orang latah. Kita duduk usik orang latah lah, kita berlatah sekali. Betul. Bila kita selalu menyakap orang latah, kita ajuk, kita mekat. Kita akan meletas sekali. Betul. Setuju. Itu kalau kita cakap kan macam, ya ke gagap boleh berjangkit dia? Saya dah rasa cikgu. Kan? Betul. So tadi saya nak call cikgu tak dapat sebab lain English kan. Memang ramai orang call. Ini yang anda last ni barulah saya dapat. Betul. Itulah saya nak kongsi lah. Jangan mengajuk orang, cuba hormati orang. Jangan. Biar kalau dia nak gagap dia apa, kita gelak dah lah. Jangan nak mengajuk. Yelah, sebab kita tak boleh tahan kan. Benda tu nampak kelakor kan. Minta maaf cakap lah. Tak apa. Okey. Jadi ada lagi? Okey, itulah itu saya ingat. Saya nak kongsi, saya nak pesan kepada orang yang ada kawan gagap-gagap ni, janganlah kau ajuk. Memang kau akan kena punya. Betul. Tok jadi gempol lah. InsyaAllah memang kena. Okey. Baik, Maman. Alright. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Lain macam. Dia orang kata, Man ni paparok lah. Baik, sebelum kita tamatkan live, tuan-tuan, saya seperti biasa, saya ajak kawan-kawan semua untuk kalau boleh, yang mana yang ada beli baju pencerita, boleh sertai kontes peraduan geng kreatif pencerita. Tempat pertama RM500. Kita ada buka peraduan sampai 10 Syawal. Jadi bagi mereka yang ada baju pencerita, boleh hantar the best pictures dengan selfie baju pencerita, hantar ke nombor yang saya ada bagi dekat saya punya live ni. Dan bagi mereka yang bersama dengan live saya, ada jangan lupa dekat saya punya live ni ada tajuk, ada link Telegram untuk bersama dengan keluarga pencerita. So boleh klik link Telegram, jom join dengan kumpulan pencerita. Baik tuan-tuan, Sabtu ni insya-Allah saya nak sentuh pasal topik topik pasal mabuk, dan juga mungkin topik pasal topik pasal crime case sikit. Saya akan cuba dapatkan the best info untuk you all semua. Sabtu ni insya-Allah berjumpa lagi dan kita sama-sama teruskan bersama dengan pencerita, support pencerita selama mana korang mampu support saya, dan selagi itulah saya akan terus bersiaran untuk anda semua. Teruskan bersama saya. Jangan lupa untuk share video ini, live ini bersama dengan semua platform yang anda ada. Teruskan bersama dengan saya, Budak Gagap. Bye-bye. Okey. Follow pencerita, support pencerita, dan jangan lupa bersama dengan semua platform anda pencerita. Terbaik.